Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali semula selepas daripada rehat 15 minit kita. So jam pun dah menunjukkan pukul 10.15. Kita akan meneruskan tentatif agenda kita punya program lah, Itra Syah 2022 pada pagi ini, dengan kita akan masuk pada slot yang ketiga, iaitu Fiqh of Travelers, di mana saya akan membacakanlah sedikit biodata penyampai jemputan kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jofri. Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jofri berasal dari Kuala Lumpur dan memiliki ijazah sarjana muda kebujian dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir, dan seterusnya beliau menyambung sarjana syariah iaitu fiqh perbandingan mazhab kelas pertama juga di Mesir. Pernah menuntut dan memperoleh ijazah dan sanad daripada para ulama di Malaysia, Singapura, Arab Saudi dan Mesir. Dan beliau kini adalah ikon dakwah Yadim, ahli lembaga pengarah Nur Al-Hikmah Group, Lumiere Films, Madini Travel, Centus dan Nurfix TV. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai konsultan syariah kepada syarikat telekomunikasi pertama berasaskan syariah di Malaysia, Salam Phone, serta panel syariah kepada Mantap Consultancy and Training dan pelbagai lagi syarikat lain. Itu serba sedikit lah, orang kata biodata untuk Ustaz Syed Qadir Al-Jofri, untuk kita mungkin kenal sedikit sebanyak lah berkenaan dengan Ustaz. Saya menyerahkanlah kepada Ustaz untuk meneruskan kita punya program pagi ini. Untuk kita punya slot ketiga ni, insyaAllah permulaannya kita akan dengar sendirilah pembukaan daripada Ustaz dalam mungkin 20 ke 30 minit lah, sebelum kita akan open kepada semua peserta untuk Q&A, untuk bertanya rekan sendiri kepada Ustaz berkenaan dengan apa-apalah berkenaan dengan kita punya topik pada hari ini. InsyaAllah saya mempersilakan Ustaz untuk meneruskan kita punya slot pada pagi ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Terima kasih Saudara Amir selaku moderator kita pada pagi ini. Seluruh sahabat-sahabat intelek dan juga siapa yang menganjurkan satu lagi? IPIJ dan Aisatsu. Okey, IPIJ. Ya Allah, lupa, lama dah bersama dengan IPIJ sebenarnya dekat sana. Okey, kat sini tiap-tiap tahun. Okey. Jadi serta seluruhlah sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, khususnya yang akan terbang ke Jepun. Ke dah terbang? Kebanyakannya macam masih lagi dekat Malaysia lah. Belum kan? So akan terbang lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Katanya Jepun belum buka border lagi untuk orang luar. Betul-betul. Jadi saya pun sebenarnya menunggu je lah. Anytime je boleh pergi ke Jepun tu, tapi bila kata border tak buka lagi, tak boleh nak pergi. Ingat boleh tengok bunga sakura ke kan? Bulan 4 ni. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Yang pentingnya Allah Ta'ala kumpulkan kita walaupun kita berjauhan masing-masing, tapi teknologi zaman sekarang ni alhamdulillah memudahkan semua urusan ni. Walaupun kita berjauhan tapi kita tetap dapat buat program. So itu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tambah pula hari ni bulan Ramadan, hari ke-8 bulan Ramadan. So kita biasa sebut juga, dikatakan bahawasanya don't count the days but make the days count, kan? Maknanya itu antara perkara yang selalu kita fikirkan, tapi kadang-kadang terkira juga kan. Hari ni hari ke-8, kira juga. Cumanya bila kita ingat Ramadan ini, satu perkara, Ramadan ni doa mustajab. Tambah pula lagi kita duduk dalam majlis ilmu, maka tambah pula lagi sebab untuk doa mustajab.
Jadi dah ada double peluang kita untuk dapat doa mustajab, so banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila kita bincangkan tentang fiqh of travelers, satu perkara yang perlu kita fahami asasnya adalah apa dia itu dulu. Kan? Fiqh itu sendiri apa dia? Baru kita boleh bincang tentang fiqh of travelers. Travelers tu sendiri pun ada takrifan juga sebenarnya dalam fiqh. Jadi fiqh tu dulu. Fiqh dalam bahasa Arab asal daripada perkataan, kalau kita baca betul-betul faqiha bahasa Arab, dia tulisan bahasa Arab ni dia biasanya dia akan ada root word daripada 3 huruf. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab, kotlah dulu ada sekolah, ada yang sekolah agama dulu kan. Jadi dia akan belajar bahasa Arab, salah satu daripada perkara asal dalam bahasa Arab kita akan belajar bahasa Arab ni dia datang daripada 3 huruf atau 4 huruf. Biasanya begitu. Jarang-jarang lain daripada 3 atau 4. So 3 atau 4 huruf fiqh dia datang daripada perkataan faqiha, huruf fa, huruf qaf dan huruf ha. Faqiha dengan erti kata fahima. Maksudnya faham. Maksudnya terjemah mudahnya faham. So tapi faham tu pula ada beza dengan fiqh. Beza dia adalah fiqh ini adalah al-fahmud daqiq. Maksudnya kefahaman yang mendalam, kefahaman yang detail. Dia bukan sekadar faham gitu-gitu je, ataupun kadang-kadang juga dimaksudkan faham yang maknanya lebih daripada yang surface. Itu dipanggil fiqh. Contoh kalau kita kata faham, kita boleh sebut kita memahami perkataan tu dari segi literal. Macam kalau orang tu nak marah kita, dia cakap dengan kita, "Apasal kau pandai sangat?" Contohnya lah. Dari segi literalnya, kita akan, kalau kita faham, kita kata, "Terima kasih, memang saya dulu best student SPM." Contoh. Tapi kalau kita ada fiqh, maknanya kita akan faham apa maksud dia. Maksud dia bila dia bercakap macam tu sebenarnya dia marah. Dia bukan puji. Contohnya. Itu dari segi bahasa Arab. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya, bila kita sebut fiqh of travelers, fiqh dekat sini membawa maksud adalah ilmu berkaitan dengan hukum hakam syariah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil daripada hukum-hukum, daripada sumber-sumbernya yang terperinci. Apa maksud dia? Ilmu berkaitan dengan hukum hakam. So dia bukan ilmu berkaitan dengan teori semata-mata, dia juga ilmu yang dan dia adalah satu cabang ilmu kan, satu cabang ilmu berkaitan dengan hukum hakam. Hukum hakam apa? Hukum hakam syar'iyah. Sebab hukum hakam dalam ilmu agama, hukum hakam ni dia macam-macam. Dia ada hukum adat, dia ada hukum akal, kan? Dia benda tu dipanggil hukum juga. Hukum akal, hukum adat. Hukum adat ni bukan adat berpatih apa benda jangan salah faham pula. Hukum adat ni maksudnya satu benda yang biasa. Satu benda yang satu kebiasaan berlaku. Itu dipanggil sebagai hukum adat. Hukum akal kan kita boleh kira 1+1 2, 2+2 4 kan. Hukum adat katakan api sifat dia membakar, panas, itu hukum adat dipanggil. Tapi kadang-kadang ada juga benda yang mencari adat macam yang berlaku pada Nabi Ibrahim contohnya kan, api itu tak membakar, api itu jadi sejuk. Itu dipanggil bercanggah dengan hukum adat macam tu. Okey. Di sana ada yang dipanggil sebagai hukum syariah. So hukum hakam syariah ni yang mana kita biasa belajar apa yang dipanggil sebagai wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu hukum syariah lah tu. Dan daripada wajib sampai pada haram. Dia ada 5 hukum yang dipanggil sebagai hukum taklifi. Kemudiannya dia ada hukum yang dipanggil sebagai hukum wadai, maksudnya hukum syariah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala berbentuk sebab, syarat, penghalang kepada sesuatu. So, macam sebab, macam kita kata, matahari tergelincir menyebabkan wajibnya solat zuhur. Contohnya, itu dipanggil sebab. Walaupun dalam bahasa Melayu dia tak kena sangat perkataan sebab tu. Tapi dalam bahasa Arab itulah dia, sebab. Okay, syarat, kan kita belajar syarat wajib, kita belajar syarat sah dan sebagainya. Sebenarnya ada penghalang macam contohnya period, contohnya menghalang daripada solat, menghalang daripada itu semua dipanggil hukum hakam syariah. Itulah dia ruang lingkup hukum hakam syariah. Yang kita akan bincangkan fiqh itulah dia. Dia akan pergi kepada sah, batal,
kita pergi pada syarat dia boleh ke tak, syarat dia cukup ke tak, kemudian yang ni wajib ke tidak, ini sunat ke, ini harus ke, ini makruh ke, ini haram ke, dia akan berlegar pada benda tu. Itu yang dipanggil sebagai hukum hakam syariah. Cuma bila jangan kita terpengaruh pula dengan orang yang bila kita sebut tak, yang ni hukum dia haram, don't be judgmental lah. Ini itu bukan isu judgmental, isu dia kita menerangkan hukum. Menerangkan hukum memang benda tu penting lah. Kalau kita kata okay, perbuatan ini haram, perbuatan ini sunat, perbuatan ini harus, kan? Dan macam mana memang itu hukum, bukan menghukum orang, tapi kita menghukum perbuatan, kan? So perbuatan-perbuatan tu apa hukum dia, kenalah sebut, kan? Jadi itu yang dipanggil sebagai hukum hakam syariah. Sebenarnya hukum hakam syariah ni pula berkaitan dengan perbuatan mukallaf, which is saya yakin siapa yang akan fly ke Jepun semuanya mukallaf, kan? Mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal. Tak ada kot yang darjah 1 join program kita pada hari ni, kan? Jadi dan berakal, insya-Allah. Kalau tak berakal memang macam mana nak sambung belajar kat Jepun. So mukallaf. Jadi hukum hakam yang berkaitan dengan mukallaf. Dia bukan hukum hakam yang dipanggil berdasarkan kepada perbuatan mukallaf. Dia bukan teori macam kita sebut tadi. Dia bukan hanya semata-mata teori macam ilmu akidah. Ilmu akidah dia ilmu yang berbentuk teologi, kan? Dia bukan ilmu praktikal asasnya. Walaupun akidah menatijahkan perbuatan. Tetapi asalnya akidah tu dia dekat sini, dekat hati kita. Itu akidah. Kemudiannya apa lagi? Berbeza juga dengan ilmu berkaitan dengan sirah contohnya. Sirah, kan? Sirah dia bukan ilmu hukum hakam. Dia bukan ilmu hukum hakam. Ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, dia bukan ilmu hukum hakam. Jadi dia berbeza. Itu sebab kalau kita kata, kalau kita nak rujuk hukumnya apa, kita bukan rujuk kepada ilmu hadis. Bukan kita rujuk hadisnya sahih ke tak? Bukan, kan? Tapi macam kalau macam tu, kita dah salah bidang tau. Kita dah salah reference dah. Seolah macam kita nak tanya pasal sakit jantung, kita pergi jumpa dentist. Kita pergi jumpa dentist, doktor, saya ada sakit jantung, boleh cek tak? Dentist cakap awak ni sama ada kena salah hospital, sama ada awak pergi hospital IJN ataupun awak kena pergi hospital bahagia, kan? Antara dua je lah. Dia sebab mungkin awak ada masalah mental sebenarnya, bukan masalah jantung. Jadi itu isu yang sebenarnya. Itu kita ni bila belajar fiqh apa semua, dia bukan tengok kepada ilmu hadis sebenarnya, walaupun ulama fiqh akan rujuk pada hadis. Tapi bagi kita, bila kita nak tahu hukum, kita kena rujuk pada fiqh. Sebab itu dia hukum, itu dia ilmu berkaitan dengan hukum hakam. Itu dia ilmu berkaitan dengan perbuatan kita. Dan perbuatan kita daripada pagi sampai tidur balik. Dan ilmu fiqh ni dia luas. Dia bukan hanya semata-mata solat, puasa, zakat, haji, kan? Dia dari bangun tidur sampai tidur balik. Dia ada sahaja hukum tu. Dia bukan sebab dikatakan ilmu fiqh ni lebih luas daripada ilmu undang-undang, law. Undang-undang yang manusia yang ada dekat negara kita ataupun kat mana-mana negara, dia banyak dia punya isu dia adalah berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kan? Maksudnya antara kita dengan orang lain, apa kesalahan-kesalahan sebagainya, sama ada kita sebagai warga negara, kita sebagai seorang individu, kan, dan sebagainya. So dia banyak undang-undang tu melibatkan kita panggil perbuatan manusia, tapi dia berkaitan dengan hubungan antara individu. Tapi fiqh dia hubungan kita antara individu, juga hubungan kita dengan Allah. Selain daripada kita seorang-seorang, bila kita seorang-seorang tu pun ada fiqh dia. Kalau kita baring atas katil sekalipun, kita tidur tu pun ada fiqh dia. Kan, apa yang disunatkan, kan kita belajar apa yang disunatkan sebelum tidur. Undang-undang mana ada benda tu? Kan, dia tak isu benda tu. Kau tingkau lah kau nak tidur macam mana, kau nak tidur tongkat terbalik ke, suka tingkau lah. Selagi mana kau tak kacau orang, kau buatlah. Undang-undang tak ada bincang benda tu. Kan, takkan ada lah dalam buku undang-undang bagaimana untuk tidur. Tak ada. Tapi dalam fiqh ada. Fiqh ada. So fiqh ni ilmu dia sangat-sangat luas. Ilmu fiqh ni dia sangat luas. Dia mencakupi pelbagai perkara. Jadi bila melibatkan travelers, kita bincangkan tentang travelers ataupun terjemahan dalam bahasa mudahnya musafir lah, kan. Musafir. Cuma kita bincang sebenarnya bukan musafir je. Bila kita bincang fiqh of travelers dekat sini ni, sebenarnya kita bincang juga apabila kita hidup dekat tempat yang minoriti.
Kan? Sebenarnya dia dua fiqh yang kita bincangkan sebenarnya dekat slot kita ni. Satu fiqh of travelers, satu lagi fiqh of minorities sebenarnya. So sebab traveler dalam istilah fiqh hanya orang yang bermusafir dan tidak menetap di satu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam. Kan? So kalau dia tak lebih daripada 3 hari, dia duduk satu tempat lebih daripada 3 hari, maka dia bukan lagi dipanggil sebagai musafir. Dia tak dipanggil sebagai traveler. Which is kalau kita nak pergi ke Jepun, kita nak duduk di Jepun. Kalau sekadar melancong ke Jepun, ya kita akan jadi traveler. Sepanjang-panjang tu kita mungkin duduk seminggu, 2 minggu, kita berjalan daripada satu tempat ke satu tempat kan. So itu dipanggil traveler lah. Sampailah kita balik Malaysia. Walaupun lama, katalah 2 minggu contohnya. Tapi sebab kita tak berhenti di satu tempat lebih daripada 3 hari. So dipanggil sebagai traveler. So sepanjang-panjang tu dipanggil sebagai traveler. Tapi pelajar-pelajar kita yang menuntut di Jepun, maka takkanlah duduk 3 hari je. Kita akan duduk lama. Bila kita duduk lama, maka ketika itu kita tak dipanggil sebagai traveler lagi. Once kita dah sampai je kat rumah sewa kita tu, kita duduk saja dekat rumah sewa kita tu, itu kita dah terpanggil sebagai traveler lagi dah. Kita sudah bermukim dekat situ. Walaupun kita tidak bermustautin, tapi kita dah dipanggil sebagai bermukim. Apa beza dia? Orang yang mustautin adalah orang yang memang mengambil tempat tu untuk duduk selama-lamanya. Maknanya duduk musim sejuk dan musim panas semua memang dia akan duduk situ, dia tak akan balik. Kan? Mungkin dia akan balik lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu cerita lama-lama lagi. Tapi dia bukan orang yang kalau musim panas ada cuti dia nak balik. Ataupun kita sebenarnya ceritanya alamat tetap lah. Alamat tetap dia kat mana kan? Kalau walaupun kita duduk kat Jepun, alamat tetap kita masih kat Malaysia lagi. Sebenarnya kan masih lagi dekat kampung mak bapak kita, rumah mak bapak kita lagi. So maknanya kita dekat Jepun tu bermukim. Kita tak dipanggil sebagai orang yang bermustautin. So tapi ada orang yang bermustautin lah kat Jepun kan, yang terus nak tinggal kat sana terus, yang nak kerja terus kat sana. Tu kira bermustautin lah tu. Anak saudara saya baru je habiskan PhD dia dan kerja kat sana kan. Jadi bila dari degree, master, PhD kat Jepun, lepas tu kerja kat sana, saya tengok dia kata ni mustautin, ni bukan bermukim lagi dah ni kan. Lepas tu dia kata kalau nanti dia nak kahwin pun dia nak bawa isteri dia pun pergi ke Jepun. Maksudnya sebenarnya ceritanya dia bermustautin terus. Dia bukan orang yang bermukim. Dia memang stay kat sana. Tak tahu berapa lama. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun kan. Lepas tu mungkin balik. Okey, macam tu. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, itu dipanggil sebagai bermustautin. Okey, tapi travelers cuma kategori yang musafir tadi je. Itu je sebenarnya. Tapi bila kita sampai kat Jepun, di sana ada dipanggil sebagai fiqh of minorities. Pasal kita duduk dekat negara yang ramainya orang bukan Islam, berbeza dengan tempat kita. Tempat kita memang senang sangat, majoritinya semua Muslim. Cumanya sebab fiqh ni, konsep dia memang konsep yang selalu meraihkan di mana juga kita berada, dan dia memang sesuai untuk kat mana-mana pun kita berada. Salah satu daripada faktor kesesuaian tu adalah kerana di sana adanya perkara-perkara yang boleh berubah dalam fiqh. Di sana ada perkara yang tetap, ada perkara yang dipanggil sebagai perkara yang boleh ubah. Ada yang dipanggil sebagai sawabit, ada yang dipanggil sebagai mutaghayyirat, ataupun apa yang dipanggil sebagai murunah. Adanya flexibility, flexibility kepada fiqh. Oleh kerana itulah fiqh ni dia sesuai untuk semua zaman. Walaupun mungkin ada yang cakap, macam mana ni hukum boleh berubah-ubah ke? Yes, memang hukum boleh berubah. Orang yang cakap hukum tak boleh berubah tu, orang tu dia tak kerti fiqh, itu je lah. Hukum memang boleh berubah. Dalam kaedah fiqh pun ada sebut, berubahnya hukum mengikut berubahnya tempat, berubahnya masa, dan berubahnya orang. Hanya berbezanya orang. Satu individu dengan satu individu kadang-kadang hukum dia berbeza. Dia macam kalau ilmu perubatan, dia ada satu kaedah dipanggil every patient is unique. You tak boleh judge satu orang berdasarkan kepada yang biasa orang lain kena. Semata-mata tengok je katil sebelah macam ni, dia pun macam ni juga. Kan? Asal orang tu sakit je, kita bagi ubat yang sama je. Tak boleh, sebab mungkin ada orang dia ada allergic pada ubat ni. So kita kena tengok dulu, kita tengok history dia dulu. Tengok history, baru kita boleh prescribekan ubat. Mana boleh main prescribe je ubat sama je semua orang. Sebab ada orang tak sesuai dengan ni, ada orang tak sesuai dengan ni, walaupun penyakit yang sama. So sama juga dengan fiqh. Fiqh pun dia kadang-kadang dia ada perkara-perkara macam tu. Kemudiannya pula, pentingnya kita belajar fiqh ni ataupun kita tahu hukum hakam yang lagi-lagi especially yang ada kaitan dengan bila kita duduk dekat luar negara ni, sebab mungkin kita kat Malaysia ni
kita dah biasa duduk dalam kawasan persekitaran orang Islam dan kita tak hadap sangat, tidak menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi apabila kita berada bersama dengan non-Muslim. Kan? Contohnya dari segi walaupun benda tu sebenarnya kita tak payah pun nak tukar-tukar mazhab ke apa, tapi kita yang sendiri yang tak reti kadang-kadang menyebabkan sebab kita tak pernah praktikkan benda tu. Jadi akhirnya kita sendiri yang jadi macam susah sebab kita belajar dulu separuh masak je. Belajar dekat sekolah dulu pendidikan Islam asal boleh lulus periksa je. Kan? Jadi yang penting lulus periksa kan. Jadi kita belajar apa yang ada dalam konteks je lah. Kita tak payah belajar lebih pun. Itu je. Jadi kita pun tak ada nak tanya lebih-lebih, melainkan ada sebahagian kita lah yang suka tanya kepada ustaz-ustazah yang kat sekolah menengah tu kan. Tapi sebahagian kita tak. Yang penting lulus dah lah. Jadi akhirnya kita pun ingat lupa. Macam ni boleh lah. Ataupun kita terus lebih ketat, lebih keras terhadap diri kita. Contoh, saya bagi contoh. Saya tak banyak contoh kat Jepun sebab saya pergi Jepun dah lama dah lama tak pergi Jepun. So saya pun dah lupa dah apa soalan-soalan kat Jepun dulu. Tapi tempat yang saya paling kerap pergi selain daripada Mekah Madinah adalah UK dan Ireland. UK dan Ireland ni saya tak tahu dah berapa puluh kali dah pergi. Jadi bila kita pergi tengok apa pelajar-pelajar kat sana dan bila ditanya soalan fiqh kan, antara soalan-soalan tu saya fikir macam okey, dia menyusahkan diri sendiri. Macam tu. Contohnya ada satu orang pelajar selepas dah berbulan-bulan duduk dekat UK, hadir program kita, dia pun tanya, dia kata, "Ustaz, saya rasa susah sangat Ustaz. Saya rasa susah sangat nak mengamalkan agama ni. Saya rasa susah sangat nak hidup dekat negara orang bukan Islam ni. Saya rasa macam nak give up pun ada." Saya tanya kenapa? Dia kata, "Yalah Ustaz, saya ni duduk dalam rumah sewa yang housemate saya bukan Islam. So bila housemate saya bukan Islam, saya rasa penat Ustaz, sebab saya kena pakai tudung 24 jam." Satu. Yang keduanya, dia kata air. Saya letak air dalam fridge. Saya letak air dalam fridge. Sekali tiba-tiba, nanti kan bila saya nak minum, saya tengok saya punya housemate tu dia letak arak dekat dalam fridge tu juga. Dekat sebelah botol air saya tu. Jadi macam mana saya nak minum Ustaz? Saya kena buang. Jadi saya berfikir, Allah kesiannya. Saya kata sebenarnya macam ni. Dia kata dia ada dua perkara. Satu, kamu tak tahu khilaf yang berlaku. Yang kedua, kamu tak tahu benda yang memang sepakat. Satu berkaitan dengan air tu. Dia kata air tu, tak ada ulama pun kata kalau letak air tu tepi botol arak, air yang halal jadi haram. Kan? Air botol arak tu pun dia takkan melompat tiba-tiba masuk. Dia pandai pula buka botol air yang tu kan. Dia boleh melompat pula masuk ke situ. Kan takkanlah air tu bertutup pula dua-dua kan. Tiba-tiba pula dia nak melompat ke sebelah. Macam mana? Kan? Kamu tak belajar sains ke? Kan? Takkanlah tiba-tiba je letak sebelah-sebelah jadi air ni pun jadi arak juga. Kan? Tak ada kaitan langsung. Dia kata. Jadi kenapa nak menyusahkan diri? Kenapa kena buang? Takkanlah duduk sebelah-sebelah. Dia kata, "Yalah Ustaz, kalau kat Malaysia, kan fridge yang letak arak kan dia berasingan daripada fridge yang letak air lain." Kan? Memanglah itu untuk orang supaya mudah nampak. Itu je. Kan? Mana yang haram, mana yang halal. Bukan bermakna bila letakkan sebelah, dia terus jadi haram. Okey, itu satu. Yang berkaitan dengan pakai tudung tu pula. Saya kata bila pakai tudung, betul, dalam mazhab Syafi'i, pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan memang kita wajib tutup aurat seluruh tubuh badan kalau berada di hadapan orang bukan Islam, kecuali muka dan tapak tangan lah. Itu pandangan yang paling kuat. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i sendiri, kita tak cerita mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, memang ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan boleh buka kalau berada berhadapan orang bukan Islam, yang sama jantina, boleh buka seluruh tubuh badan juga, boleh kena tutup seluruh tubuh badan kecuali bahagian yang dipanggil sebagai anggota kerja. So anggota kerja ni dimaksudkan apa? Anggota kerja ni maksudnya bahagian leher ni, bahagian tengkuk ni ke atas, maknanya tak payah pakai tudung lah. Tak pakai tudung. Lepas tu bahagian lengan, kan? Bahagian lengan maksudnya pakai t-shirt boleh lah. Bahagian lengan. Dan juga bahagian betis kaki. Maknanya kena pakai seluar lah. Tapi contohnya dia pakai seluar yang apa dipanggil tu 3 suku tu kan. Pun maknanya boleh lah. Seluar macam tu. Dia pakai t-shirt boleh lah. Tapi yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh contohnya dia nak berkemban. Itu tak boleh lah. Ataupun dia pakai singlet. Itu tak boleh lah. Itu je tak boleh. So kalau hari-hari dia pakai t-shirt apa masalahnya? Dekat dalam rumah dia.
kan, especially musim panas contohnya. Jadi saya kata ini sebab apa yang dia rasa susah. Kenapa dia rasa susah tadi? Sebab dia tak belajar betul-betul. Kan? Tak belajar betul-betul. Ini tujuan kita buat program macam Fiqh Travelers supaya kita boleh insya-Allah mengamalkan agama ni kat mana-mana pun dalam keadaan yang Allah Taala redha. Sebab tujuan kita at the end adalah kita nak redha Allah. Sebab kita ni manusia. Kita pergi mana pun kita adalah hamba Allah. Dan kita bukan hamba Allah dekat Malaysia aja, kita hamba Allah kat mana-mana pun. Dan ada satu perkara yang membimbangkan adalah bila kita berada kat luar negara, dia kadang-kadang istilahnya apa ya, dia make or break lah. Dia sama ada menjadikan diri kita tu lebih kuat dan boleh berpegang dengan agama dengan baik, ataupun boleh juga break seseorang sampai menyebabkan dia jauh daripada agama terus. Dia boleh jauh terus daripada agama, dia tinggalkan agama terus. Na'udzubillah. Dan ini banyak berlaku dekat pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara. Dia tak kira waktu sekolah menengah kau sekolah agama ke sekolah sains, dia tak kisah. Dia tak ada kaitan pun benda tu. Banyak je pelajar-pelajar daripada sekolah agama bila pergi ke luar negara hancur. Ada juga sebaliknya. Kan? Yang daripada dulu tak erti semayang, tak erti baca Quran apa semua, tapi bila pergi luar negara dia akan jadi lebih baik lagi daripada waktu dia dekat Malaysia. Dan benda ni memang satu benda yang normal, tapi kita tak naklah jadi kategori yang hancur tu. Kita nak jadi kategori yang makin elok. Sebab nak tak nak, kita ni hamba Allah Ta'ala. Takkan kita nak tunggu bila kita balik Malaysia baru kita nak jadi baik balik. Itu pun kalau balik Malaysia. Gitu pun kalau balik Malaysia in one piece, hidup lagi. Kalau balik Malaysia dalam keranda, agak-agak macam mana? Kita nak ke berubah waktu nanti pun nak berubah. Nantilah berubah. Jangan tunggu sampai bila yang kita rasa, okay, aku ada masa untuk berubah. No. Kita tak tahu kan. Mungkin besok adalah hari terakhir kita, mungkin hari ni hari terakhir kita. Atas muka bumi ni. Jadi, bila pergi luar negara, problem dia adalah satu, mungkin cabaran tu. Yang keduanya adalah dia tak rasa apa kalau dia meninggalkan agama. Sebab masyarakat tu sendiri memang bukan masyarakat yang beragama. Jadi, dia tak kisah. Contoh, kalau kat Malaysia, kalau dia duduk hostel, kalau dia tak pergi semayang, at least kawan-kawan dia nampak jugalah dia tak pergi semayang. Ada jugalah mungkin kawan yang tegur ke apa ke. Dia ada jugalah jauh di sudut hati dia rasa bersalah. Tapi bila dia duduk dengan kawan-kawan, lagi-lagi dekat Jepun, pelajar-pelajar Malaysia kita sangat tersebar, hanya scattered kan. Macam-macam tempat. So satu tempat tak ramai pelajar Malaysia. Dia bukan macam pelajar-pelajar kita dekat Mesir, dekat UK, dekat Australia yang dia banyak dekat satu tempat. Dekat satu tempat tu je dia punya komuniti Malaysia tu sangat ramai. Dia memang dia orang banyak kampung lagi. Istilahnya kampung kan. Tu kampung ni. Lepas tu setiap kampung tu ada ketua kampung dia, ada tok penghulu dia. Ramai. Kalau pelajar Malaysia kita dekat UK macam tu. Pelajar Malaysia kita kat island macam tu. Tapi pelajar kita dekat Jepun tidak. Jepun dia scattered. Dia scattered. So dia banyak dia universiti ni berapa orang, universiti ni berapa orang. Dia macam tu. Jadi akhirnya kita banyak terlibat dengan kawan-kawan kita yang bukan Malaysia dan bukan Islam. Jadi akhir sekali kalau kita tidak pegang pada agama, kita tak rasa malu. Dia tak ada benda pun tak rasa bersalah dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW berkata, "Ilam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau tak malu, maka buatlah apa saja yang kau nak. Dan memang itu yang berlaku. Maksudnya tak ada rasa malu. Kan? Kita sama ada meninggalkan yang wajib ataupun membuat yang haram. Itu yang ada kadang-kadang pelajar Malaysia, na'udzubillah, bila keluar negara dia mula belajar minum arak, dia mula belajar clubbing, dia mula pergi kepada social life, ngarut dan sebagainya. Hatta kalau dia kahwin sekalipun, kadang-kadang dia kahwin dengan yang orang tu masuk Islam hanya semata-mata kerana nak kahwin dengan dia. Tapi kehidupan yang bukan Islam. Main sama-sama suami isteri. Sampai ke sudah. Jadi walaupun kita nampak dia kahwin dengan orang Jepun, tapi akhirnya bukan orang Jepun tu yang jadi Islam, dia yang jadi macam bukan Islam. Sebenarnya macam tu. Itu pun berlaku. Dan memang kita ada dapat kes-kes macam ni. Yang di Jepun sendiri pun ada yang memang begitu. Okey, kalau dekat UK dulu ada satu juga kes macam pelajar-pelajar kita yang memang dia hadapi ujian, dia panggil ujian nafsu yang besar sebab dia duduk dekat dorm yang bercampur lelaki perempuan. Bukan dorm, dia panggil hostel, tapi duduk satu bilik seorang lah.
So satu bilik seorang. Tapi satu bilik seorang pun dia orang tak kisah orang lelaki orang perempuan masuk sebenarnya ceritanya. Jadi bila kalau orang lelaki je masuk, orang akan ketegir. Kan? Jadi kalau orang Malaysia tu kalau orang Malaysia kan buat study group semua kan dekat dalam bilik kan. Jadi orang lain akan nampak kan. Dia ni lelaki je masuk bilik dia, tak pernah nampak orang perempuan masuk bilik dia. Oh gila tu kan. Tapi dia open kan, dia LGBT kan open untuk dia orang. Tak apalah. Tapi maknanya kalau orang perempuan masuk, dia pun tak kisah, perfectly normal. Macam tu. Jadi bagi dia orang macam, yelah dia orang menghadapi ujian ni kan, ujian ni sangat besar sebenarnya. So kita memerlukan kepada sentiasa rasa bahawasanya kita ni hamba Allah. Kat mana pun kita berada, kita hamba Allah. Islam tu tak susah sebenarnya untuk diamalkan. Tinggal lagi kita nak atau tak nak je. Kan? Kita nak semayang, kat mana-mana kita boleh semayang. Kita nak tutup aurat, kat mana-mana kita boleh tutup aurat sebenarnya. Dan kita nak mengelakkan minum arak dan makan babi dan sebagainya. Banyak lagi makanan yang halal, banyak lagi minuman yang halal. Saya sampai ke Jepun, problem saya bukan masalah tak jumpa makanan halal, tapi tak reti bahasa Jepun. Itu je. Jadi nak makan makanan halal tu tak reti nak baca kan dia punya ingredient. Itu je. Bukannya tak ada makanan halal. Jadi bila sampai tu lapar, kan lapar. Naik Asia waktu tu kan, Asia sekali ngada-ngada tak beli makanan dekat atas Asia, padahal ada nasi lemak, pak nasi, ada apa semua dekat atas Asia tu. Tapi bila sampai kat Jepun, baru perasan, alamak aku ni nak baca tulisan Jepun tak reti. Waktu tu pula bukan ada boleh pakai Google minta tolong translate kan benda tu. Kan? Jadi kita pun dah pening kepala kan, macam mana nak makan ni. Itu je lah. Tapi bila ada sahabat-sahabat, adik-adik Jepun, pelajar-pelajar Malaysia sampai ambil kita kat airport kan, kita bagi tahu dia lapar ni kan. Dia orang pergilah sekejap kedai yang ada jual makanan sikit-sikit kan. Dia orang reti baca, dia orang belilah kan. Macam-macam benda dia orang beli. Banyak pula makanan halal kan yang dijual dekat kedai yang biasa-biasa je kan, kedai dia panggil apa? Kedai macam 7-Eleven gitu tu. Kan kedai runcit kan kita panggil. So kedai runcit macam tu pun jual macam-macam makanan halal. Jadi nak senang ceritanya, bukannya susah nak mencari yang haram pun, mencari yang halal tu. Bukan susah nak cari yang halal. Cuma lagi senang cari yang haram lah kot. Kadang-kadang dekat setengah-setengah tempat tu. Dan kita kena jaga. Kan? Jaga sungguh-sungguh. Itu je lah. Mungkin sebagai mukadimah pada pagi ni. Kita banyakkan sebenarnya soal jawab. So terus boleh tanya dekat dekat bahagian komen. Bahagian komen kita tu terus dia tanya. Jadi kita tak payah formal-formal sangat pun tak apa. Dan bukan sahaja peserta kita yang akan ke Jepun yang boleh tanya, sebenarnya AJK yang dah ada kat Jepun tu pun sebenarnya kadang-kadang lebih tahu persoalan yang berlaku. Sama ada dah dapat jawapan ke belum dapat jawapan ke, wallahu alam lah. Tapi boleh tanya sebab kita lagi real kan, maknanya bukan bayangan-bayangan lagi dah, memang benda tu happening sekarang. Dan saya pun tak tahu apa yang latest isu dekat sana kan, sebab yalah dah lama tak pergi, so saya tak tahu apa latest. Sebab dikatakan bahawasanya Jepun pun dah makin mesra, apa dia panggil tu, pelancongan Islam kan. Dia cuba ke arah mesra pelancongan Islam. Jadi dia dah banyak membantu kita. Contoh dulu surau dekat airport ada tapi sikit kecil, satu je contohnya. Tapi sekarang dah makin banyak, makin besar. Ada tempat wuduk yang sempurna. Dulu tak ada tempat wuduk dekat surau dia. Sekarang dah ada tempat wuduk. Maknanya dia dah makin mesra. Dan juga katanya dekat airport pun dah ada restoran halal. Jadi itu contoh. Maknanya kita kata dia dah menuju ke arah mesra kepada Islam. Bahkan dia lebih Muslim friendly berbanding dengan Singapura. Sebenarnya kan, kalau kita pergi Singapura pun tidak Muslim friendly macam kat Jepun sebenarnya. Jadi saya nampak benda tu sebab saya travel all around the world dan saya kita kata apa, kampung saya Singapura kan, parents saya di Singapura, anak-anak saya pun belajar sekolah kat Singapura. So saya memang commute antara KL dengan Singapura sentiasa. Jadi saya memang tahu, saya bila tengok Singapura saya kata memang tak Muslim friendly. Baru ni minggu lepas saya kat Singapura, saya cari surau dekat Changi Airport. Pertama sekali kat luar Changi Airport, maknanya bahagian luar sebelum kita
melepasi immigration tu memang tak ada surau langsung. Tak ada surau langsung. Jadi siapa yang hantar kita ke apa ke memang jenuh lah nak cari tempat semayang. And lepas tu kalau dah melepasi tempat immigration pun tengok which terminal. Bila saya masuk ke dalam, ada nak cari surau, tanya orang apa semua, cari, dia pun tunjuk kita tak jumpa pun kan. Pusing lagi, jauh menapak, memang jauh menapak. Dah kali jumpa lah surau. Ada lah tempat sikit dia tutupkan langsir, dijadikan tempat semayang. Dan itu pun tak ada tempat wuduk. Kan? Wuduk pergi toilet pula jauh. Kena pergi pun napak lagi pula sana. Kalau kita kelang kabut nak kejar flight, memang penat lah. Okay. Saya baca dulu soalan terus. Yamanashi University. Okay. Saya ada dengar orang kata kalau kita tak tahu makanan tu halal atau tak, kita boleh makan je, sebat je lah. Sebab ada hadis berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang tak tahu sama ada makanan itu disembelih dengan nama Allah atau tak. Dan Nabi kata kamu baca dah bismillah kemudian makan dah. Betul ke Ustaz? Okay. Pertama sekali, kalau kita tak tahu makanan tu halal ataupun tidak, dia ada beberapa stage. Maknanya macam mana yang kita kata kita tak payah ambil tahu. Sebab memang dalam Quran Allah Ta'ala kata la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan tanya tentang perkara-perkara yang mana kalau kamu tahu akan menyusahkan lagi kamu. Memang ada sampai stage itu. Contoh, kalau kita kat Malaysia, kita dah dihidangkan nasi, kita tanya pula beras ni ambil dari mana? Syarikat mana yang ambil? Syarikat ni ambil daripada siapa pula? Kemudiannya ada tak berlaku transaksi, macam mana transaksi dia orang? Ada rasuah ke tidak? Apa semua kan? Kita tanya pula, dia simpan duit dia kat bank riba ke bank apa yang Islamik contohnya. Itu dipanggil soalan yang berlebih-lebih. Itu soalan berlebih. Kalau kau dah didangkan nasi, kau makan je. Sebab nasi memang asasnya halal. Macam tu. Jadi dia ada perkara-perkara yang memang kita tak payah tanya lebih-lebih. Tapi kalau macam daging tadi tu, adakah dia disembelih dengan nama Allah ataupun tidak? Kita kena ingat hadis ni bukan menunjukkan bahawasanya kita boleh makan di mana-mana daging. Sebab dengan nama Allah ataupun dengan nama dengan nama berhala. Yang haram tu kalau dia makan, dia disembelih dengan nama berhala. Tapi bukan maknanya bila kita sembelih kita wajib sebut bismillah mengikut banyak ulama. Ulama fiqh. Bukan maknanya bila sembelih wajib baca bismillah. Kalau kita tak baca bismillah pun, kalau kita sembelih, dia tetap jadi halal. Bagaimana kalau kita sembelih dengan cara yang syariah. Bismillah tu dia jadi sunnah mengikut banyak ulama. Ada juga ulama yang mewajibkan, saya tak nafikan. Jadi bila tengok kepada hadis ni, maka sebagai ulama kata itu menunjukkan bahawasanya dia balik kepada yang asal. Yang asal adalah tak disebutkan apa-apa. So daging tu halal. Okey. Tetapi berbeza dengan bila kita pergi ke tempat yang mana kebanyakan daging tidak disembelih. Kebanyakan daging tidak disembelih. Kebanyakan daging sama ada lembu itu di-electrocuted ke ataupun dengan cara-cara yang lain lah. Dibunuh dengan macam-macam cara. Bukan dengan cara sembelihan. So bila bukan dengan cara sembelihan, maka bila kebanyakan daging macam tu, maka kita boleh assume kebanyakan daging itu adalah haram. Kecuali yang ada tanda halal. Ataupun yang telah dimaklumkan bahawasanya dia halal. Jadi dia tak bolehlah main makan aja. Dia tak boleh main makan je daging tu. Sebab tempat itu memang secara kebiasaannya semuanya daging haram. Kita tak boleh assume je, tak apa lah, daging halal lah kot. Bukan. Jadi kita pun kena cerdik lah. Jadi kalau nak makan daging juga, carilah daging halal kat mana. Mesti ada punya. Walaupun mungkin jauh. Kadang-kadang kena drive lah 2 jam. Baru dapat daging halal. Tapi still ada. Dia ada satu benda lah, saya kadang-kadang ingatkan pada para sahabat kan. Kalau pergi luar negara kan, bila kita pergi belajar kat luar negara, memang kita kena adapt dengan negara tersebut. Dengan arti kata, kita tak boleh expect kita nak makan sama macam kita makan kat Malaysia tiap-tiap hari, dengan mudah. Lagi-lagi bila sekarang kat Malaysia ada Grab, ada Foodpanda apa semua kan. Anything you can eat, tak mesti masak pun kan. Macam-macam, menu tu memang terhidang dan semua mengikut selera tekak kita. Dari bangun pagi sampai tidur balik, sentiasa ada makanan yang begitu banyak. Kita tak bolehlah expect the same thing bila kita berada kat luar negara. Sama ada kita bermusafir untuk melancong ataupun nak duduk terus. Kita tak boleh expect. Walaupun kita rajin masak pun, dia takkan sama lah. Dia tetap akan ada yang ni tak ada, yang tu tak ada sebagainya. Yang tu nak kena ambil, yang tu nak kena kirim dari Malaysia, yang tu macam-macam. Jadi jangan kita rasa macam makanan
susah. Tak, kita kena adapt lah. Adapt maksudnya mungkin kita jadi kurangkan makanan-makanan tertentu, makan makanan tertentu. Nah, balik Malaysia nanti makan lah, puas. Nah, kita pergi sana bukan nak makan. Kalau niat kita nak cari makanan, memang jenuh lah, pening lah kepala kita. Tapi kalau kita pergi sana niatnya menuntut ilmu, nak cari ilmu, Allah Ta'ala sediakan syurga untuk kita insya-Allah. Jangan kita memikirkan tentang makan. Jangan sibuk fikir ini makanan ni tak ada, makanan ni tak ada, makanan ni tak ada, makanan ni tak ada. Oh, jenuh lah macam tu. Kalau macam tu jangan sambung belajar kat Jepun, sambung belajar kat Malaysia je lah. Ya? Tapi tak dapat lah apa yang kita patut dapat kat sana. Kalau semata-mata nak cari makanan, memang jangan belajar kat luar negara. Bukan kata Jepun, mana-mana negara pun. Mungkin bolehlah pergi Singapura ataupun Thailand. Itu je lah. Okey. Seterusnya Ustaz, apa hukum makan makanan yang guna bahan halal tapi kita tak tahu peralatan yang digunakan terkena babi ataupun tidak? Okey. Yang ni dia lain sikit daripada tadi So kita kena tengok pula peralatan yang digunakan tu adakah terkena babi ataupun tidak. Kita tengok yang zahir. Kita tengok yang zahir. Zahirnya adalah dia kedai tu memang jual babi ataupun tidak, satu dulu. Kan? Kalau kedai tu kita tak nampak jual babi maka tak ada masalah lah. Ataupun dekat rumah kan, rumah. Bahkan Nabi SAW bagi tahu para sahabat, bila para sahabat menduduki rumah yang dahulunya orang bukan Islam duduk. Jadi bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat macam mana nak gunakan pinggan mangkuk yang ada tu, Nabi SAW suruh basuh je. Basuh dan guna, tak payah buang ataupun tak payah samak, ataupun dalam bahasa yang betulnya sertu lah, tak payah sertu. So boleh guna je terus. Pinggan mangkuk tu guna je terus. Sebab dia tak ada, kita tengok yang zahir je. Yang zahirnya pinggan mangkuk tu tak digunakan untuk apa-apa yang haram. So boleh gunakan terus. Tetapi kalau tempat itu, memang kita yakin, ataupun kita nampak dapur dia. Kita nampak dapur dia dia masak dengan pinggan yang sama, pinggan pula, dengan kuali yang sama. Tempat masak yang sama antara babi dengan yang kita nak contohnya kita makan kentang dia gunakan tempat yang sama, dia gunakan minyak yang sama contohnya, walaupun tak sepatutnya berlaku lah, patutnya tak berlaku lah sebab nanti rasa dia akan berubah. Tapi kata kalau berlaku benda macam tu maka kita jangan makan tempat macam tu. Jadi kita perlu cari alternatif yang lain. Jangan semata-mata bila kita tengok je dia dah basuh kot. Jangan macam tu lah, sebab yalah kalau dia basuh pun confirm lah dia tak sertu kan. Kalau pun dia basuh, boleh ikut mazhab Maliki yang mengatakan kesan daripada babi itu boleh dibasuh dengan sabun. Betul. Jadi kalau kuali itu dah dibasuh dengan sabun dengan baik, kemudiannya kuali itu digunakan juga untuk makan, untuk masak makanan yang lain yang macam kentang dan sebagainya, boleh. Tapi bagi saya kita kena ada juga langkah untuk berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu adalah polisi yang terbaik. Melainkan memang dalam keadaan yang terdesak. Dalam keadaan terdesak. Contoh, kita berada kat satu kawasan, satu tempat yang memang kita tak jumpa makanan halal yang lain. Kita tak jumpa kedai-kedai yang jual sushi yang halal. Kita tak jumpa makanan-makanan yang halal langsung. So yang ada cuma satu kedai kecil je. Kadang-kadang kita kat satu kampung yang kecil. So ada satu kedai yang kecil je. Mari kita tengok, okay, dia basuh kuali dia. Sebenarnya dia masak kentang untuk kita, contohnya. Ataupun dia masak mie untuk kita. Dan tadi dia masak sesuatu yang dengan babi. Sebab saya tahu orang Jepun memang kuat makan babi. Kan? Jadi bila orang Jepun kuat makan babi, memang kadang-kadang hampir semua kedai ada babi. Jadi bila dia dah masak babi, lepas tu dia masak pula mie untuk kita. Tapi dia dah basuh lah kuali tu. Cuma dia tak sertu dah dengan tanah kan. Takkanlah nak sertu dengan tanah pula, dia bukan Islam kan. Mana dia kerti. Jadi kat situ kita boleh ambil pandangan mazhab Maliki yang mengatakan cukup dibasuh dengan sabun. Tetapi maksudnya bagi saya benda tu dah kira orang kata apa, dah desperate lah kan. Dah desperate dah tak ada option. Dah tak ada option, then ambil lah pandangan tu. Kalau masih lagi ada option, janganlah kan. Kita ni dalam fiqh untuk diri kita sewajarnya kita lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati. Cuma bila kita tahu ada mazhab lain kata gitu, dia menyebabkan kita lebih berlapang dada. Berlapang dada ni bukan bermakna kita pula tak payah berhati-hati. Berlapang dada ni untuk orang lain. Maksudnya kalau orang buat, kita tak ada dah terus kata, kau ni haram. Tak. Kita lebih memahami. Lagi-lagi kalau kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita Islam tapi daripada negara lain kadang dia buat kan. Jadi kita kata tak apalah, dia mungkin mazhab lain kot. Macam tu je lah. Dia lebih memudahkan dan lebih
menyebabkan kita pun tak pening kepala lah dengan kawan-kawan kita. Macam tu lah. Okay, so balik pada soalan tadi tu, dia tengok dulu lah, kan? Tengok dulu. Kadang-kadang kita jangan tanya sangat. Macam saya pernah pergi ke satu camp dekat Jepun tu, saya pun tak ingat kat mana lah, kat atas gunung. Betul, apa namanya tu, dia pisahkan dapur tu, maksudnya dipisahkan bahagian untuk yang kita orang Islam dengan bahagian yang untuk orang Jepun. Memang dia ada camp besar kan, so dapur dia besar. Jadi dapur tu macam okay, this part untuk orang Islam, this part untuk orang Jepun. Jadi dia tak sekalikan. Dia tak sekalikan dapur tu. Tapi kita pun tahu yang walaupun dapur tu tak disekalikan untuk waktu kita, kan? Maknanya mungkin minggu lepas waktu kita tak datang, kan waktu tu orang Jepun juga yang gunakan kan. Jadi mungkin dia ada masa babi dah kat situ. Jadi kalau kita nak fikir macam tu, memang tak makan lah kita. Duduk pula atas gunung macam tu, kan? Kita nak makan macam mana? Kan? Jadi dalam keadaan macam tu, kita dah bismillah, makan je lah. Kan? Dengan dia masakkan mi untuk kita, telur, apa semua, benda yang halal. Jadi makan je lah, bismillah. Jangan banyak tanya pula, ni dulu minggu lepas ada tak orang Jepun? Kau ada masak babi tak kat sini? Kan? Jangan tanya pula. Cukup lah. Waktu tu cuma kita punya pening adalah mandi lah. Kan? Mandi tu pun kena bergaduh dengan dia orang lah. Faham kan bab mandi macam mana? Kan? Okay. Dia suruh mandi dekat kolam dia tu kan. Mandi pula ramai-ramai semua kan. Lepas tu tak boleh pakai apa-apa kan. Jadi tapi kita dapat insist lah kan. Insist dengan apa management dia. Kita so okey lah. Dia tolong apa renewkan air tu kan, buang air lama, masukkan air baru. Dan itu pun kita tak minta pun, dia yang buat kan. Dia tukar air, lepas tu kita punya giliran orang Malaysia pula giliran. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nama saya Syed Fahmi. Saya ada soalan sikit tentang situasi tadi yang macam atas gunung tu kan, yang kalau orang Jepun masak kan kita mi tu kan. Andai kata dia masak mi tu ada daging dalam tu, kan kita tak boleh makan dagingnya. Tapi sebab dia masak sekali dengan daging tu, mi tu kita boleh makan ataupun tidak? Okey. Daging yang tidak halal, kalau daging tu tidak halal, daging tu sendiri dia akan jadi najis. Dia jadi najis lah. Dia bukan mesti babi ke tak tau. Walaupun daging lembu sekalipun. Daging lembu yang tak disembelih dengan cara syariat, daging tu jadi najis. Dia jadi bangkai. Bangkai ni kita jangan imagine yang dah berulat, yang dah berlalat kan. Itu bangkai tak. Bangkai adalah apa saja yang tak disembelih dengan cara syariat. So dia dipanggil sebagai bangkai. Jadi dia najis lah. Jadi kalau najis, dimasukkan ke dalam mangkuk mi tu jadi najis. Bukan maknanya kita boleh ketepikan daging, kita makan mi je. Dia tak jadi macam tu. Kan? Sebab daging tu sendiri adalah najis. Bayangkan, simple lah. Bayangkan najis dimasukkan ke dalam mangkuk mi tu. Agak-agak kita nak makan lah. Macam tu je lah. Jadi, bukanlah saya suruh, geli. Kan? Tapi memang dia akan jadi najis dan dia akan merebak. Maksudnya satu mangkuk tu akan jadi najis. Jadi kita tak boleh nak ketepikan daging semata-mata dan kita makan mi tu. Itu dari segi fiqahnya macam tu. So caranya adalah memang kita kena request mangkuk yang bukan mangkuk, maksudnya mi yang berbeza terus. Maksudnya dimasakkan mi yang berbeza terus untuk kita. Contohnya kita minta vegetarian lah. Memang minta vegetarian betul-betul pada dia. So insya-Allah lah, mi yang vegetarian insya-Allah memang tak ada apa-apa lah. Kan? Kecuali dimasukkan arak. Itu satu lagi perangai orang Jepun, kuat minum arak. Jadi dia kan ada tiga kesimpulan benda buruk pada orang Jepun ni. Babi, arak dengan judi. Kan? So tiga benda tu memang sangat banyak. So judi mungkin tak ada kaitan dengan kita lah. Tapi bab makan minum ni antara babi dengan arak. Yang ni yang paling banyak sekali kat Jepun. So arak ni dia senang sangat nak letak dekat macam-macam tempat, macam-macam masakan. So masakan yang biasa-biasa pun dia nak masuk arak juga. Dia kena masuk arak juga. Sikit-sikit dia nak masuk arak. Even sushi punya kicap. Kan kicap pun dia kena letak arak juga. Jadi pada kicap, so kita selalu bayang kicap kan. Kita selalu bayang kicap apa problem kicap. Kan kita kat Malaysia kicap banyak kot kan. Kita memang makan kicap, dia tak relax daripada kecil dah makan kicap. Tapi rupa-rupanya kicap dia pun dia letak arak. Kan itu jadi Allah pening kepala. Kan macam mana?
So, itu antara cabaran lah bila duduk kat Jepun ni. Jadi kalau namanya nak makan sushi tu, kalau kita tengok kicap dia ada arak, dan kita kena buatlah kicap tu. Itu je lah. Makanlah sushi tu. Tak ada masalah. Kan? Okey. Ada soalan lagi tu. Bagaimana kalau nak tunaikan solat? Kalau ada kelas sepanjang waktu solat? Okey. Ini especially musim sejuk. Musim sejuk sebab waktu solat pendek. Waktu solat dekat. Kan? Antara satu waktu dengan satu waktu. Musim panas mungkin tak jadi problem sangat. Musim sejuk memang biasanya ini problem yang dihadapi oleh pelajar kita, bukan dekat Jepun je lah, kat mana-mana pun. Kita kena fahami satu perkara, solat ni mudah dan solat boleh dilakukan di mana-mana. Yang penting kita ada wuduk, kita tutup aurat, kan? Jadi sebelum masuk kelas pastikan dah ada wuduk dan tutup aurat. Janganlah masuk kelas dalam keadaan tak tutup aurat, mungkin ada susah lah. Tapi bila kita masuk kelas dalam keadaan berwuduk dan tutup aurat, kita hanya perlu minta toilet break saja daripada lecturer untuk solat, kan? Walaupun katalah kampus kita tu tak ada surau. Kalau kampus kita ada surau sekalipun, kadang-kadang surau tu jauh. Maknanya dia punya quiet room tu kan. Quiet room tu mungkin jauh. Jadi yang ada tempat untuk kita sembahyang tu memang betul-betul belakang bangunan ke apa contohnya. Maka kita sembahyang kat mana-mana pun kita berada. Jangan pula kita jadi timbul pula sangka ini tadi ada anjing lalu ni, anjing kan najis kan. Jangan macam tu pula. Itu kita sendiri yang menyusahkan diri. Kan? Kita boleh sembahyang kat mana-mana. Tak payah sejadah pun tak apa. Tak payah sejadah pun tak apa. Boleh sembahyang je. Dekat belakang bangunan ke. Jadi yang penting jangan kacau orang lalu-lalang lah. Itu je lah kan. Jadi kalaulah dalam kelas kita boleh ambil toilet break, kenapa kita tak boleh sembahyang? Kan? Dan sembahyang kita pun tak selama kita pergi toilet pun kadang-kadang. Kadang-kadang toilet lagi jauh kadang. Jadi kita boleh ambil toilet break, kita boleh minta 5 minit daripada lecturer kita untuk kita keluar, pergi sembahyang sekejap. Itu sebenarnya caranya. Bukannya terus, Ustaz nak jamak boleh tak? Kenapa nak jamak kalau dalam keadaan sebenarnya kita boleh sembahyang pada waktunya? Dan memang dalam Islam, dalam Quran, Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya solat ini telah ditetapkan pada waktunya. Kitaban mauquta dalam Quran sebut. Waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi, kita tak patut untuk sengaja-sengaja je. Jamak je lah. Ataupun qada je lah nanti. Ini satu lagi perangai kan, qada je. Tak boleh macam tu. Kan? Dah ada waktu. Okey. Melainkan memang kita contohnya dalam keadaan yang memang tak boleh keluar langsung. Contohnya periksa waktu zuhur terlampau pendek. So mula periksa tu sebelum zuhur dan habis periksa tu lepas zuhur. Dah asar, kan? Dan kita pula tak dibenarkan untuk pergi toilet pun. Oh, ni memang dahsyat ni. Ni tak tahulah siapa punya peraturan ni kan. Pergi toilet pun tak boleh. Sebab dia takut pelajar-pelajar dia meniru. Contohnya. Jadi dia kata kau toilet pun jangan. Jadi dalam keadaan macam tu, maknanya kita terhalang terus daripada nak keluar. Kita memang terpaksa duduk je dekat dalam bangku kursi kita tu, dekat dalam kelas kita tu, nak periksa tu. Maka kita jawab je lah periksa. Dan kita takhirkan solat kita, zuhur ke asar. Ini pandangan mazhab lain sebenarnya, mazhab Hambali yang mengatakan boleh takhir dalam keadaan macam tu. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya dia tak boleh takhir juga. Dia kena solat hormat waktu dan dia perlu qada nanti. Waktu asar nanti dia qada. So, tapi dari segi praktikalnya kedua-duanya sama, iaitu solat zuhur tu pada waktu asar. Dan 4 rakaat. Jangan 2 rakaat pula. Kita bukan tengah travel tu yang saya sebut tadi, kita bukan traveller lagi dah. Dah duduk kat sana tu, kita dah bermukim kat sana, tak boleh nak sembahyang 4 tak boleh sembahyang 2, kena sembahyang 4. Jadi kena sembahyang 4 lah, zuhur 4, asar 4. Waktu asar. Tak apalah, nak macam mana, memang dah terpaksa sangat, dah tak boleh nak keluar pun daripada kelas, 5 minit pun tak boleh. Terpaksa kadang-kadang saya tanya pada doktor, kadang-kadang ada orang cakap kan, Ustaz macam mana kalau kita sedang menjadi doktor, surgeon, sedang menyelamatkan nyawa orang, adakah kita boleh solat jamak? Saya pun tanya balik, awak biasa jadi surgeon ke? Kadang-kadang tanya balik kan. Tak adalah Ustaz, saya cuma bayangkan ataupun tengok kat TV kan, surgeon macam mana. Saya kata balik, saya sembang dengan banyak surgeon, dia orang kata dia orang elok je sembahyang. jadi kadang-kadang orang yang duduk dekat memang yang bekerja macam tu pun dia boleh je, dia relax je.
Kan? Kita yang bayang-bayangkan, oh kalau jadi surgeon macam mana nak menyelamatkan nyawa kan. Oh. sebenarnya dia orang boleh je sembahyang. Kan? Dia kata, kami ni ustaz duduk dekat meja surgery tu. Bukanlah sentiasa kami kena duduk menghadap dekat benda tu. Ada juga waktu kami pergi toilet, ada juga waktu kami keluar minum kopi, dia kata. Bukannya kami kena duduk je terus 10 jam kat situ, dia kata. Ada juga kata gili-gili sekejap, okay, kau ambil peranan ni kan, okay, aku keluar sekejap, boleh je, kata. Oh okey, kadang. Jadi maknanya tak adalah kita kata sesusah yang kita bayangkan. Tapi kalau berlaku memang dalam keadaan macam tu, Islam ada solusi dia, kan, iaitu sama ada kita qadakkan ataupun kita jamakkan, which is dua-dua boleh, tak ada masalah sebenarnya. Seterusnya, saya ada nampak kebanyakan students bila keluar negara, mereka mengikut komuniti di sana. Macam mereka warnakan rambut. Adakah boleh warnakan rambut dari segi fake? Adakah dikategorikan dalam mengubah ciptaan Allah Ta'ala? Okey. Ubah rambut, ubah warna rambut. Dekat luar negara ni, saya rasa ubah warna rambut ni cuma kat Jepun dengan Korea je. Kan, pelajar negara lain dia tak ada sangat lah, sebab dia tak ada budaya tu kan. Yang especially Korea lagi dahsyat lah. Tukar warna rambut ni macam dah jadi kebiasaan sampai bukan kata pelajar tau, orang yang bekerja pun ada tau. Saya ada jumpa satu kes ni, dia orang geng-geng yang bekerja kat sana, kerja kat Korea. Jadi bila dia hantar kerja kat sana, sekali lepas satu ketika kerja tu dia orang tukar color rambut. Padahal dah dewasa, dah umur dah 50 kan. Tukar rambut, tukar color. Sekali tiba-tiba isteri buat surprise, datang dari Malaysia. Kan? Isteri datang dari Malaysia buat surprise. Oh, waktu tu jadi kelang kabut, macam mana nak tukar color rambut ni kan. Jadi isteri tak tahu kata dia dah tukar ni. Macam bila buat video call pun pakai topi kan. Jadi tak perasan tukar color. Jadi ini bukan pada pelajar je, juga pada orang tua yang pergi duduk dekat luar negara. Sebenarnya tukar color rambut tak ada masalah. Color rambut boleh je nak diubah dan dia tak dikira sebagai mengubah ciptaan Allah Ta'ala, sebab dia bukan mengubah yang kekal pun. Kan tak lama lepas tu warna tu akan balik kepada warna asal pun kan. Dia bukan selama-lamanya warna tu akan berubah terus kan. Kita nak tukar jadi biru lamanya panjang rambut kita, tak kan. Dia akan berubah balik kepada warna asal. So nak tukar tak ada masalah, nak warnakan rambut tak ada masalah. Orang perempuan nak warnakan rambut pun boleh sebenarnya. Tapi kalau dari segi tapi sebab tu tak aurat kan, kena tutup aurat lah, yang penting tutup aurat. Cumanya yang tak boleh warna hitam. Dan warna hitam tak boleh itu sebabnya dia jadi kira sebagai menipu. Maknanya daripada banyak orang tua yang dah beruban, sekali tiba-tiba dia nak warnakan hitam. Yang tu tak boleh. Yang tu kat Malaysia banyak orang buat. Kan? Dia dah beruban, dihitamkan rambut dia. Yang tu yang tak boleh sebenarnya. Nak tukarkan rambut jadi warna blonde, nak tukar jadi brunette, tiba-tiba silakanlah. Yang penting apa dia? Kandungan minyak pewarna tu macam mana, dan juga dia punya cara dia mewarnakan rambut kita tu macam mana. So kalau yang dia punya kandungan tu semuanya suci, tak ada kandungan yang haram, itu nombor satu, mesti kandungannya suci. Dia tak boleh kandungannya ada najis. Kan? Itu satu. Yang kedua, dia tidak buat satu layer kepada rambut kita yang boleh menghalang daripada air kena pada rambut kita. Kan? Yang boleh menyebabkan air halang, jadi nanti wuduk kita tak sah ataupun mandi wajib tak sah. Jadi dia tak boleh macam tu. Dia boleh yang dia menyerap ke dalam rambut, macam inai. Inai dia serap. Dia serap. So dua kategori ni, dua jenis ni kalau kita settle, maka boleh nak mewarnakan rambut. Tak ada masalah. Dan memang zaman Nabi SAW lagi, para sahabat dah mewarnakan rambut. Jadi mewarnakan rambut ni bukan benda yang haram. Dia bukan masalah mesti pakai inai. Walaupun zaman Nabi pakai inai lah. Inai itu adalah alatnya, tapi perbuatannya mewarnakan. So mewarnakan tu sendiri Nabi benarkan maknanya. Alat dia boleh berubah mengikut zaman. Boleh je ada bahan chemical yang dah dibuat zaman sekarang yang dah menyerupai inai. Jadi tak mesti dah pakai daun inai juga. Okay. Dan itulah fatwa kat mana-mana pun sebenarnya, kat seluruh dunia. Okay. So dia tak dikira sebagai mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Don't worry. Cuma janganlah buat warna yang pelik-pelik.
buat rainbow ke. Kan? Jadi macam burung merak pula kejap lagi. Okey, Ustaz boleh jelaskan tentang penggunaan khuf semasa musim sejuk. Okey, khuf ni kita bagus pakai dan boleh pakai tak mesti waktu musim sejuk, musim panas pun boleh, tapi panaslah kalau nak pakai waktu musim panas. Biasanya pakai musim sejuk lah. Dan boleh dipakai walaupun kita tidak musafir. Walaupun kita duduk kat rumah kita, sama ada kat Malaysia atau kat Jepun, kita tak musafir pun kita boleh pakai khuf. Khuf tak disyaratkan bermusafir. Cuma ada beza khuf antara orang musafir dengan orang yang duduk dekat tempat tinggal dia yang bermukim ataupun mustautin adalah tempoh bilangan hari tu. Khuf kalau orang yang duduk dekat stay dekat satu tempat mukim ataupun bermustautin, dia cuma boleh pakai paling lama sehari semalam. Manakala orang yang musafir dia boleh pakai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tempoh dia pakai tu maknanya dia tak buka-buka. Tak buka-buka selama 3 hari 3 malam tak ada masalah. Cuma syaratnya bila kita nak pakai, kita kena ada wuduk dengan sempurna dulu. Wuduk dengan sempurna dulu. Maksudnya dah basuh kaki kita dengan air. Dah basuh semua dah. Lepas tu baru kita pakai. Bukannya maknanya dalam keadaan tak ada wuduk kita pakai, lepas tu kita nak sapu jatuh khuf, tak jadi dia mesti dah ada wuduk dengan sempurna, baru kita pakai khuf. Lepas tu bila kita dah pakai khuf, bila kita batal pula wuduk lagi sekali, bila kita batal wuduk, kita ambil wuduk pula untuk semayang, yang berikutnya, kita sekadar macam wuduk macam biasa, muka, tangan dan juga kepala. Kemudian dekat kaki kita tak payah buka khuf tu, kita sekadar sapu saja dekat atasnya pun dah cukup. Yang lebih baik sapu atas dengan bawah. Sapu atas dengan bawah tu lebih baik. Tapi minimumnya adalah calit je dekat atas. Cukup. Minimum dia sekadar calit dengan air kat atas tu pun dah cukup dah. Itu dah dikira sebagai wuduk yang sempurna. Kemudiannya bila kita nak solat, kita tak bolehlah buka khuf tu. Teruslah pakai khuf tu dalam solat. Barulah jadi pemakaian khuf yang sempurna. Okay, so kita boleh pakai tu sampai besok harinya. Sampai besok. So besok kena buka . Okay. Khuf ni biasanya dibuat daripada kulit, tapi tak semestinya dibuat daripada kulit. Dia yang pentingnya adalah dia menghalang air daripada tembus ke dalam. Apa saja yang tak, apa kita kata, yang tak telus air, betul lah istilah dia, maknanya tak tembus, air tu tak tembus masuk ke dalam tu. Jadi itu dah boleh dikira sebagai khuf sebenarnya. Dan boleh dibawa jalan lah. Okay. So biasanya khuf dibuat daripada kulit lah. Itu yang paling sesuai lah sebenarnya. Kemudiannya dia perlu menutup keseluruhan bahagian yang wajib kita basuh ketika wuduk. Maksudnya sampai mana? Sampai buku lali. Masih tutup sampai buku lali. Kalau bawah daripada buku lali itu tak dipanggil sebagai khuf . Jadi contoh macam kalau kita pakai kasut. Kalau kita pakai kasut biasa, kasut yang biasa orang pakai, buku lali terbuka. Buku lali terbuka. Jadi yang ini tak dikira sebagai khuf. Tak dikira sebagai khuf sebab buku lali terbuka. Dia kena tutup sampai buku lali. Jadi contoh kalau pakai kasut, mungkin apa yang dipanggil sebagai boot lah. Boot tu kan ditutup kan. Ditutup sampai atas buku lali. So boot boleh. Boot boleh dikira sebagai khuf sebenarnya. Kalau kita nak sembahyang kat luar contohnya, kita nak sembahyang kat luar, tadi kat rumah kita dah ambil sembahyang. Lepas tu kita dah batal wuduk kan. Lepas tu kita pergi toilet, kita ambil sembahyang, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki kat kasut tu kita sapu je atas kasut. Lepas tu kita sembahyang dengan pakai kasut tu. Tak payah buka. Terus je sembahyang pakai kasut tu. Sebab ada orang dia risau sembahyang pakai kasut, dia kata nanti kau ada terpijak najis ke apa. Janganlah fikir macam tu, jangan kot semua jangan pakai. Jangan tantah kot itu semua kena buang. Kita asasnya kasut kita suci dah. Okey. Melainkan tiba-tiba memang ada bau nampak pula najis lah, tu cerita lain lah. Takkan kita nak biar pun kan. Of course lah kita pergi basuh. Tapi kalau biasa je, dah sembahyang je. Tak ada masalah. Dan Nabi SAW biasa sembahyang pakai kasut. Jadi dia bukan satu benda yang haram ataupun tak sah. Saya pernah tahu sembahyang dekat Padang dengan adik-adik ni lah, kawan-kawan ni. Bila sembahyang, waktu tu saya pakai kasut. Habis sembahyang, ada satu orang adik ni dia pergi ke depan. Sahabat-sahabat semua, tadi saya nampak waktu sembahyang ramai yang pakai kasut.
Jadi saya minta semua sahabat-sahabat yang pakai kasut untuk qada, untuk ulang balik semula sembahyang dia. Sebab tak sah tuan-tuan. Kaki kita ni kena sentuh pada lantai. Dia kata, mana boleh pakai kasut? Saya pun kata, nanti. Saya kata, jangan. Dia kata, saya pun pakai kasut juga. Kalau batal, semua batal ni. Dia kata, ustaz, boleh ustaz? Saya kata, boleh. Nabi pun solat pakai kasut. Pada pandai je dia buat keluar fatwa kat depan tu. Dia buat pengumuman. Dia boleh, tak ada masalah. Yang penting kasut tu suci lah. Itu je. Jadi, itu dah dikira sebagai khuf kalau menutupi kawasan tumit. Kalau tak menutupi kawasan tumit, kasut memang boleh pakai untuk semayang. Tapi nak ambil semayang, kena buka lah kasut tu. Nak ambil semayang tu, kena buka lah. Okay. Alkohol kebiasaannya tak boleh makan. Tapi sedengar alkohol bukan dari arak, dibolehkan makan. Betul ke Ustaz? Dia macam ni. Alkohol bukan dari arak. Maknanya alkohol yang dibuat di makmal. Dia panggil alkohol buatan. Dia tidak diletakkan dalam makanan. Biasanya dia bukan perkara yang memabukkan. Maksudnya macam alkohol dekat wangian. Alkohol ni kan banyak sangat. Kalau kita belajar tu kan yang namanya 000 tu semua tu kan. Metanol lah, zainol lah, apa-apalah kan. Jadi semua yang 00 ni kan. Jadi macam-macam nama 0 ni kan alkohol. Jadi bukanlah semua 00 ni semuanya jadi haram. Sebabnya bukan jadi haram. Bukan semua jadi najis. Tapi dia boleh jadi haram. Sebab apa? Walaupun dia bukan najis. Sebab haram dimakan. Sebab kalau makan mati. Contoh je. Sebab dia bukan untuk dimakan. Macam alkohol kat minyak wangi lah. Alkohol kat minyak wangi, dia bukannya arak. Dia tak memabukkan. Makan mati. Dia tak mabuk kan. Dia alkohol tu dia dilihat kepada pembuatan dia. Kalau dia memang daripada arak, maka memang dia najis. Yang problemnya yang banyak dekat dipanggil makanan, minuman adalah alkohol dari arak. Arak ni tak semestinya dari anggur Tak mesti dari anggur. Jangan kita bayangkan arak ni adalah perahan anggur. Termasuk juga perahan daripada buah yang lain ataupun bijirin. Dia boleh jadi arak juga. Dia boleh jadi arak dan dia digunakan untuk masakan. Contohnya untuk dijadikan wine, dan wine itu dimasukkan dalam makanan, dalam minuman. Macam tu juga dalam maknanya yang diorang buat sake contohnya kan. Sake tu arak. Kemudian daripada sake tu sendiri dia ambil sikit berapa drop untuk dimasukkan dalam kicap. Contohnya. So dia jadi arak lah. Jangan kita kata tak apa. Ni alkohol dalam kicap. So tak apa lah. Boleh je lah makan. Tak mesti. Pasal biasa saja pembuatan kicap dia tu memang dia masukkan arak. Bukannya masalah alkohol tu dia buat daripada tempat benda lain ke apa ke tak. Memang dimasukkan arak. Intentionally dimasukkan arak kat dalam tu. Okey. Macam kalau orang goreng sayur orang Mak Saleh biasa benda ni. Dia kalau goreng sayur memang dia akan masukkan wine. Dia masukkan wine dalam dia goreng sayur tu. Padahal sayur kita kata vegetarian dah tu. Sayur. Tapi dimasukkan wine. Maknanya kalau instead of orang Melayu biasa letak cuka, dia masukkan wine. Macam tu. Okay. Masakan apa-apa pun. Kadang-kadang kita ada letak cuka sikit. So dia nak bagi jadi masam sikit je kan. Nak bagi ada rasa masam-masam tu. Dia masukkan cuka. Kita masukkan cuka untuk bagi rasa masam tu. Tapi dia tak nak masukkan cuka, dia masukkan arak. Jadi bila dia masukkan arak, walaupun sayur dia jadi haram. Sebab sayur dia dah campur dengan arak. Jadi kena jagalah. Tapi biasa yang masukkan wine dalam sayur ni, kalau kat Mak Saleh ni biasa orang yang kalau makan kat rumah ataupun yang dekat ataupun restoran-restoran yang mahal lah. Kalau yang tepi jalan ni biasanya tak ada lah benda tu So balik pada isu tadi, alkohol tak semestinya haram, betul. Tapi alkohol yang makanan minuman ni biasanya haram. So kena jagalah. So minyak wangi ada alkohol tak ada masalah. Okay, minyak wangi ada alkohol tak ada masalah. Sebab dia bukan dari arak. Minyak wangi alkohol tu bukan arak. Dia tak dipanggil sebagai arak langsung. Jadi walaupun ada minyak wangi tu ada arak, ada alkohol tak ada masalah. Tapi kalau arak diletakkan dalam minyak wangi, jadi najis. Okay.
So bukan sebab alkohol dia jadi najis, sebab arak dia jadi najis. Jadi kita kena faham benda tu. Jadi tu yang pelik kadang-kadang bila ada orang jual kan, minyak wangi tanpa alkohol mesra solat. Sebenarnya misleading tu advertisement tu. Ya. Sedangkan fatwa mana-mana ni bukan pandangan saya. Saya tak sebut pandangan sendiri ya. Ini memang fatwa kat mana-mana pun. Kat Malaysia ke, dekat negeri Timur Tengah ke, fatwa-fatwa semua sebut minyak wangi ada alkohol boleh buat solat. Fatwa Mesir ke, fatwa Jordan ke, semua sama. Semua kata minyak wangi ada alkohol boleh buat solat. Sebab alkohol tu bukan najis. Yang najis adalah arak. Okey. Sama macam dadah. Orang Melayu panggil najis dadah kan? Najis dadah. Dadah tak najis dalam fiqh. Dadah haram. Haram lah ambil sebab memabukkan, tapi dia bukan najis. Sebab apa? Yang najis adalah arak. Habis dadah kan memabukkan. Semua yang memabukkan tu kan arak, bukan. Yang memabukkan berbentuk cecair. Memabukkan berbentuk cecair adalah arak, adalah najis. Maknanya kalau dia bukan bentuk cecair, dia bukan najis. Jadi contoh satu orang dia sembahyang, dalam poket dia ada dadah yang berbentuk pil. Berbentuk pil. Okey. Dia sembahyang dia sah. Bukan najis. Tapi haram lah ambil dadah tu. Itu je lah. Bukan kata maknanya oh halal tak? Bukan halal. Sembahyang tu sah. Itu je. Okey. Ustaz, boleh terangkan pasal hukum bowing, tunduk? Sebab negara seperti Jepun, Korea dan China ada guna bowing for sign of respect. Ada bowing 90 darjah, ada yang macam biasa. Saya dengar ada yang cakap haram, ada yang cakap boleh. Dalam mazhab Syafi'i memang banyak ulama mengatakan haram untuk kita bowing sampai rukuk. Sampai rukuk tu sendiri. Maknanya yang 90 degrees lah. 90 degrees. Maknanya tunduk betul-betul. Kat Jepun banyak macam tu. Kan? Tapi dekat Jepun juga saya perhatikan dia boleh saja tunduk yang sedikit. Maknanya boleh je. Maknanya tunduk sedikit tu pun dah dikira sebagai respect. Saya tak tahu budaya Jepun yang sebenar-benar macam mana, tapi yang saya nampak macam itulah. Yang saya pergi sana, saya tengok orang berbual sama dia orang apa semua kan, kadang ada orang tunduk kan. So tunduk-tunduk tu tak adalah mesti tunduk sampai macam rukuk tu. Dia tak adalah tunduk, ada yang tunduk sampai macam rukuk tu, tapi tak semua orang buat. Saya pun tak tahu kat mana tempat yang diorang buat macam tu, kat mana tempat yang diorang tak buat macam tu. Itu budaya Jepun tu you all lebih tahu dah. Tapi bermakna kalau kita ni, kita sekadar tunduk sedikit saja menunjukkan hormat, itu okey lagi. Kan? Tapi jangan tunduk macam rukuk tu. Jangan tunduk macam rukuk tu. Itu elakkan. Itu avoid. Kan? Walaupun kita berada di Jepun. Sebab walaupun kita kata kita berada dekat tempat orang, kita kata kita kena raikan budaya setempat, tetapi bukan bermakna bila budaya setempat itu jadi perbuatan yang haram menyebabkan kita boleh buat semata-mata kerana budaya. Kan? Jangan semata-mata kerana budaya kita buat benda yang haram. Kan? Budaya ni kalau benda yang tak haram ada buat, tak ada masalah. Dan banyak budaya baik kat Jepun. Kan, yang kita boleh buat yang tak jadi haram, bahkan kalau kita tengok hikmah dia besar pula dekat untuk perbuatan tu, maka boleh dapat pahala lagi kalau kita niatkan ia adalah untuk memudahkan dan sebagainya. So budaya rukuk pada orang tu janganlah, kan? Dia bukan sujud je tak boleh sebab ada yang kata sujud yang tak boleh tu, rukuk tak apa, tak, kan? Okey. Saya terusnya, kalau solat sambil duduk dalam bas atau train perlu qada balik ataupun tidak? Tengok solat apa, solat wajib ke solat sunat? Kalau solat wajib, yes, kena qada balik dalam bas ataupun train. Sebab macam ni, solat fardu Nabi SAW tak pernah buat atas kenderaan. Walaupun zaman Nabi lagi senang je nak duduk atas kenderaan ke, nak turun ke, semua boleh je. Tapi Nabi tak pernah. Nabi akan turun dan solat. Nabi akan turun untuk solat. Kalau solat fardu. Solat sunat, yes. Nabi biasa solat atas kenderaan. Solat sunat atas kenderaan tak ada masalah. Tapi solat fardu Nabi tak pernah buat atas kenderaan. Jadi mazhab kita mengatakan tidak sah solat di atas kenderaan. Maksudnya kenderaan tu kenderaan yang bergerak lah. Kenderaan yang bergerak. Selain daripada kapal dan kapal terbang. Sebab kapal dan kapal terbang ni dia
dia seperti tidak bergerak. Kapal terbang ada juga ulama yang kaitkan dengan macam kenderaan darat, ada yang kiaskan dia dengan kapal kat laut. So kapal kat laut ni kan dia tenang aja kan, dia macam statik walaupun sebenarnya dia bergerak. So kapal terbang pun macam tu juga. So sebagian ulama kiaskan kapal terbang dengan kapal laut. Jadi kalau kapal terbang kapal laut yang tu okey. Tapi kalau kereta, motor, bas, kereta api dan sebagainya, so yang itu memang sentiasa kejap ke kanan, kejap ke kiri dan sebagainya. Jadi dia memang tak dibenarkan, bukan tak dibenarkan, dia tak dikira solat tersebut. Maka solat tu dikira sebagai solat hormat waktu. So solat hormat waktu ni memang perlu qada. Solat waktu tu kita solatlah berapa yang kita mampu. Lepas tu nanti bila kita dah sampai kita qada. Dia tak berdosa lah, bukanlah berdosa. Dia bukan saya saja tinggalkan solat. Cuma ya, nanti qada lah. Kalau boleh jamak lah. Maknanya kalau boleh takhir je lah. Kalau jauh contohnya naik train kan, kita takhir lah. Tapi kalau tak boleh nak takhir, contohnya sampai tu memang dah melepasi zuhur dan asar. Contohnya kan, dah melepasi dah. Kita bertolak pagi sampai malam. Jadi dalam keadaan macam tu kita qada solat kita. Solat hormat waktu ni maksudnya solat sekadar yang kita mampu. Solat sekadar yang kita mampu. So nanti kita qada balik. Itu kaedah dia. Dan solat hormat waktu ni ada dalam kitab-kitab fiqh dengan sangat banyak dalam pelbagai mazhab. Bukan saya pandai-pandai, bukan ustaz yang pandai-pandai, walaupun ada ustaz yang cakap, oh tak ada solat hormat waktu ni tak wujud dalam Islam. Maknanya kalau dia kata tak wujud tu maknanya dia tak kerti baca lagi. Itu je bagi saya. Dan sebab dalam kitab-kitab fiqh berlambak-lambak sebut solat hormat waktu. Kan? Jadi kalau dia kata tak ada tu, macam, oh kau tak baca buku Macam tu je lah kita cakap. Seterusnya, sapu stokin untuk ganti khuf. Tadi kan kita sebut khuf tu biasa dibuat daripada kulit kan. Tapi kalau stokin macam mana? Stokin kan tembus air. Kasut kita kata tadi syarat dia khuf tak boleh yang tembus air. So stokin confirm nak tembus. Kan? Jadi macam mana? Memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dan mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan stokin tu boleh, tapi dia ada syarat yang ketat. Dia bukan sebarang stokin yang boleh sebenarnya. Stokin yang boleh dibuat berjalan. Dia boleh buat berjalan. Maksudnya tanpa kasut pun dia boleh berjalan. Kita boleh jalan kat luar. Maknanya yang ada tapak yang tebal. Kan? Yang itu yang dibenarkan untuk sapu atas stokin. Tapi kalau stokin yang biasa kita kalau berjalan dekat luar tu kat tata tu kan kejap je koyak kan stokin tu. Jadi itu tak dibenarkan sebenarnya. Dalam mazhab yang lain pun sebenarnya tak dibenarkan. Tapi yalah kita fahamlah. Bila kita tengok kadang orang Arab buat kan. Jadi kita pun rasa macam bahkan dia bukan sekadar buat kan, dia siap suruh kita lagi kadang. Kau tak payah buka stokin, kau sapu je atas stokin tu. Kadang dia macam tu pula lagi. Kan? Jadi tak apalah kita kata terima kasih je lah, tak apa aku nak basuh juga. Selesai. Kita tak payah gaduh. Kan? Kita tak payah bergaduh. Dia satu konsepnya bila kita duduk kat luar negara ni, kita boleh meraihkan perbezaan pandangan ni dengan lebih banyak. Sebab kita boleh nampak pelbagai cara orang buat. Jadi ketika tu kita lebih berlapang dada. Kan? Tak apalah, kau lah, aku. Dah selesai. Dia masalahnya bila dia yang tak berlapang dada. Kadang itu problem lah. Dia marah kita, dia tegur kita dengan keras. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu. Ada pelajar Malaysia kita dekat Scotland dulu. Dia pernah kena tampar tengah doa lepas sembahyang. Dekat dalam masjid, lepas sembahyang, dia angkat tangan doa. Arab tu pergi kat dia tampar dulu dia. Tampar dia, tekan-tekan dia. Tampar dia betul. Apa kau buat ni? Ni bid'ah ni. Nabi tak pernah doa macam ni lepas sembahyang. Asal dia je tu. Itu yang kita kata orang tak kerti berlapang dada. Maksudnya dia tu tak kerti berlapang dada. Kita boleh berlapang dada. Maksudnya dia tak nak doa suka hati dia lah. Kan? Dia nak bangun terus lepas sembahyang suka hati dia lah. Tapi kita nak berdoa, apa masalahnya? Memang dalam hadis boleh sebut antara waktu doa mustajab adalah lepas sembahyang. Jadi kita doa lah, apa masalahnya? Kan? Jadi dia tak kerti berlapang dada. Itu problem. Biasanya yang jadi bergaduh ni bukan sebab kita tak berlapang dada, orang tak berlapang dada dengan kita. Bila buat wuduk contohnya kan, kita belajar wuduk ambil sembahyang, sapu sikit pun dah cukup dah. Dia bila tengok kita sapu sikit je, oi tak sah. Mana sah wuduk kau macam ni? Kau kena sapu semua sekali lah. Macam tu. Jadi dia pula tak berlapang dada. Ketika tu kita kena belajar macam mana untuk bila kita berjumpa dengan macam-macam bangsa ni, macam mana untuk kita boleh mengelakkan daripada bergaduh. Dekat tempat-tempat lagi-lagi tempat-tempat yang suci kan, kat masjid, takkan kat situ pun nak bergaduh kot. Jadi maknanya kita kata kita perlu pandai macam mana
mengelakkan dirilah daripada bergaduh macam tu. Sama ada kita buat je basuh je semua. Sebab memang basuh seluruh kepala ni sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sapu seluruh kepala ni sunnah. Sapu sebahagian tu syarat. Tapi sapu keseluruhan tu sunnah. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada kontroversi, sapu je lah. Dapat pun pahala sunnah, bukannya dosa pun. Kan? Jadi dan dapat elak pula daripada bergaduh. Contohnya. Ataupun kalau terpaksa juga, maka senyum je lah. Senyum, belah je. Habis cerita, tak payah bergaduh. Itu cara yang terbaik sekali. Berjalan dengan penuh kemuliaan dalam Quran sebut. Marru kirama. Mereka berjalan dengan penuh kemuliaan. Maksudnya tak payah nak layan. Orang kata bolayan lah, bolayan. Okey, kalau kawasan saya tak ramai orang Islam dan tak cukup 40 orang untuk solat Jumaat, apa kaedah yang sesuai untuk situasi ini? Nombor 2, kalau ada kekangan masa untuk solat Jumaat, contoh masa Zuhur pendek atau dari tempat saya ke masjid sangat jauh, adakah dibenarkan untuk ganti dengan solat Zuhur? Dan boleh ke tiap-tiap minggu berturut-turut ganti solat Jumaat dengan solat Zuhur? Okey. Soalan yang pertama, jawapannya solat Zuhur lah. Kalau yakin memang tak cukup 40 orang. Dia ada juga satu kaedah dalam mazhab Syafi'i, dia orang sembahyang Jumaat dulu. Dia orang sembahyang Jumaat, maknanya dia orang tengok je ada tak orang datang. Cukup 40. Macam okey, cukup. Dan dia orang sembahyang Jumaat selesai. Tapi kalau tak cukup, lepas sembahyang Jumaat tu dia orang akan sembahyang Zuhur. Maknanya dia orang buat dalam 4 rakaat lepas tu. Jadi itu cara yang, itu memang kita katakan cara yang paling dahsyat lah, kira paling perfect lah, macam semua sekali buat. Jadi sembahyang Jumaat pun dia buat, Zuhur pun dia buat kan. Dia dua dia buat. Okey. Satu lagi cara adalah dia tengok kepada pandangan yang lain yang mengatakan bilangan sembahyang Jumaat tu tak mesti 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada satu pandangan yang lemah sebenarnya, mengatakan bilangan sembahyang Jumaat ini minimumnya 12 orang. Which is kita applykan kat Malaysia waktu COVID. Kan waktu COVID itu kita apply kat Malaysia. Waktu mula-mula COVID dulu. Waktu PKP yang mula-mula dulu, surau masjid semua orang tak boleh pergi, kita kata 12 orang saja yang boleh sembahyang Jumaat. So AJK tu kan 12 orang. So yang ini kita apply kan bukan pandai-pandai, ni berdasarkan kepada pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i. So memang ada juga pandangan yang begitu, yang mengatakan 12 orang. So kalau kat Jepun tu, so dia ada dua cara lah. Sama ada dia nak sembahyang Zuhur dulu pun, kalau dia nak sembahyang Zuhur sahaja pun boleh. Maknanya itu pun dah dikira sebagai memadai. Kerana apa? Kenapa engkau tak sembahyang Jumaat? Sebab tak cukup 40 orang. So dia dah ada valid reason kenapa dia tak sembahyang Jumaat. Okey. Itu pasal kita kata sebenarnya tak pergi sembahyang Jumaat kerana ada reason yang kuat, dia tak berdosa. So kenapa dia nak rasa macam menyusahkanlah apa ni, kerajaan menyusahkan sampai orang tak pergi sembahyang Jumaat? No. Kalau suruh pergi sembahyang Jumaat tu baru susah. Kalau kata tak payah sembahyang Jumaat, itu sebenarnya menyenangkan. Jadi pelik kadang-kadang netizen ada yang membantai dengan sebab tu. Jadi dia kata ni semua menyusahkan orang sampai orang nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh. Tak. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat, sembahyanglah Zuhur. Kan? Dan tak berdosa pun sembahyang Zuhur tu. So kalau tak cukup 40 orang contohnya, kalau kita kata okey, so sebenarnya dalam mazhab Syafi'i peraturan ni nampak macam dia paling ketat lah, sampai 40 orang. Ada mazhab lain kata 20 orang je, ada mazhab lain kata 10 orang. No, sebenarnya 40 orang tu dia peraturan tu menyenangkan. Tak cukup 40 orang, kau sembahyang je tu. Kan jadi senanglah. Instead of kalau pandangan yang mengatakan 10 orang, 12 orang pun kena sembahyang Jumaat, maknanya kau kena juga sembahyang Jumaat walaupun kau 12 orang. Jadi sebenarnya mana lagi senang? Lagi senang sebenarnya yang 40 orang berbanding dengan yang kata 12 orang. Tapi kalau nak juga buat sembahyang Jumaat tu, maka silakan. Okey? Silakan, tak ada masalah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, tempat tu jauh. Masjid tu jauh lah kan. Dan waktu Zuhur pula pendek. Dan kita pula tak boleh senang-senang nak pergi. Ini memang banyak, isu ni banyak berlaku lagi musim sejuk. Kita boleh solat Zuhur setiap minggu kalau memang kita tak boleh, memang kita tak mampu. Kita bukan saya saja. Contoh kalau kita boleh pilih kelas mana yang kita masuk, kalau kita boleh pilih kelas mana, kita avoid lah kelas waktu tengah hari Jumaat. Kalau kita boleh pilih. Kan? Kalau kita tak boleh pilih, sebab memang kelas tu wajib, dan kelas tu cuma ada waktu tengah hari Jumaat. Dan memang sembahyang Jumaat pula jauh kan. Memang jauh dan memang tak sempat lah senang ceritanya. Nak habis kelas waktu lunch hour tu memang tak sempat nak pergi sembahyang Jumaat.
Bukan macam kat Malaysia, senang masjid dekat mana-mana kan. Jadi dalam keadaan macam tu, maka dia boleh sembahyang zuhur walaupun tiap-tiap minggu sembahyang zuhur. Dia tak ada kira macam 3 kali 3 minggu, selang 3 minggu dia kena ponteng kelas untuk pergi sembahyang Jumaat. No. Kan? Saya ada seorang kawan, seorang doktor yang sangat Islamik, sangat menjaga agama, tapi dia beritahu saya, dia kata, Ustaz, setahun ni dia kata saya cuma sembahyang Jumaat cuma 2 kali ke 3 kali. Dekat Scotland. So dia kata sebab apa? Sebab dia kata antara hospital dia dengan masjid jauh. Antara hospital dengan masjid jauh. Dan dia tak boleh nak keluar lama. Sebab dia ada patient. Memang dia tak boleh keluar lama. Dia pula memang surgeon lah, dan bukan surgeon yang biasa-biasa pula. Dia brain surgeon, dia neurosurgeon. So, bila dia neurosurgeon, dia lagilah susah untuk dia keluar begitu je. Jadi dia kata saya dalam setahun ni saya adalah sembahyang Jumaat 2 ke 3 kali. Kata boleh, tak ada masalah, dia sembahyang zuhur lah. Kan? Sebab kerja dia tu memang kerja yang menyelamatkan nyawa orang pula lagi. Takkan kita nak suruh dia tinggalkan patient semata-mata nak pergi sembahyang Jumaat yang jauh. Kan? Dia patah balik tengok patient meninggal. Kan? Setiap Jumaat ada patient meninggal. Kan? Jadi kan? Adakah husnul khatimah semua patient dia? Kan? Sebab meninggal hari Jumaat. Jadi tak boleh lagi tu. So boleh dia sembahyang zuhur tiap minggu pun tak apa. Kan? Saya cerita ni bukan orang yang memang suka tinggal sembahyang. Dia ni memang orang yang sangat Islamik. Jadi jaga sembahyang sunat, jangan baca Quran, jangan apa semua. Okey. So boleh sebenarnya dia gantikan solat zuhur. Solat hormat waktu perlu ada wuduk ke? Dari Jifu University saya pernah pergi ni. Solat hormat waktu dia buat sekadar apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu. Kalau dia mampu untuk ada wuduk, ambillah wuduk. Tak mampu sebab atas kereta api, atas bas kan, tak payah. Buat je apa yang mampu. Okey. Elan sikit tak apa. Dia internet terputus tiba-tiba. Balik kepada tadi kita punya isu tadi apa? Tadi sembahyang Jumaat tadi kan. Dekat Toyamang kita ada masjid kan. Dan orang Islam kita tahu yang orang Malaysia sendiri yang buat dan sebagainya. Tapi waktu saya pergi ke sana dulu waktu belum ada masjid, memang menyukarkan sangat kan pelajar-pelajar Malaysia untuk pergi sembahyang Jumaat, dan bukan pelajar Malaysia je lah, orang Islam lah. Orang Islam nak pergi sembahyang Jumaat tu agak sukar sebab masjid yang ada tapi jauh. Dia jauh. Jadi seingat saya kat Toyamang, kalau salah minta maaf lalu ada seorang pelajar kita yang dia waktu tu buat first degree, dia fikir untuk sewa satu tempat untuk sembahyang Jumaat. So sewa satu tempat. Saya pergilah kat masjid sementara tu dekat tempat yang disewa tu. So disewa dengan satu orang Jepun ni. Dia bagi tahu kata kita nak buat perkumpulan, gathering setiap hari, dan hari Jumaat mungkin ramai sikit. Kan? So orang Jepun tu setuju sewakan pada dia. So sewa atas nama dia. Nama dia, bil elektrik, bil air semua atas nama dia lah. Kan? Jadi memang dia orang sama-sama orang Islam kat situ pun chip in lah, bagi duit sama-sama untuk sembahyang Jumaat kat situ. Jadi cukup. Dia orang boleh sembahyang Jumaat kat situ. Jadi dia orang tak payah across town tu untuk pergi sembahyang Jumaat. Jadi sempat untuk dia orang sembahyang. Sebab tak jauh daripada universiti dia orang. Jadi dia buat tu, lepas tu by the time dia buat masters, bila dia buat masters, dia mula memikirkan satu lagi. Itu waktu kami bincang lah, bincang dengan dia apa semua, kata okey, kita buat masjid apa? Kita buat masjid betul-betul lah. Kita buat Islamic Center.
Kan? So beli betul-betul bangunan untuk buat Islamic Center. So lepas daripada tu Ustaz Dusuki datang bincangkan macam mana nak buat kerjasama dengan Muslim Care apa semua. Jadi kita perlukan duit berapa juta. So kita raise the fund, dapatkan duit berapa juta dan dapat buat alhamdulillah Islamic Center kat sana. Kan by the time dia buat PhD, dia dah jadi pengurusi masjid tu. Kan? Jadi pengurusi masjid tu timbalannya adalah orang Syria, orang Islam kat situ. Dan dia pun dah balik. Habis PhD balik jadi lecturer dekat Universiti Malaysia Pahang, UMP. Kan? Namanya Dr. Adnin, Dr. Adnin Ongklang. So itu contoh yang saya nak sebutkan tentang boleh je kita think out of box. Kan? Instead of kita tengok macam tak boleh macam mana, payah, mesti jauh kan. Tapi dia ni jenis ada fikiran yang lebih luas lagi daripada tu. Apa kata kita buat macam ni, kita buat macam ni. Dan bila dia buat macam tu, cuba bayangkan pahala dia berapa besar sampai sekarang. Berapa ramai orang solat dekat Islamic Center dekat situ. Sentiasalah mengalir pahala dia walaupun dia dah duduk kat Pahang. Kan? Teruslah dia dapat pahala. Ini saya kata Allah untungnya lah. Untung sangat. Kan? Sebab dia buat pahala yang berpanjangan. Sampai bila-bila pahala dia. Masya-Allah. Okey. Saya pernah dengar dari rakan yang belajar agama di Malaysia, dibolehkan jamak solat jika tiada tempat sesuai atau ada kesukaran untuk solat, susah untuk wuduk untuk solat. Walaupun tidak musafir. Boleh ke Ustaz tolong terangkan adakah ini betul ataupun tidak? Ianya tidak betul mengikut majoriti ulama. Majoriti ulama. Ada pandangan majoriti ulama yang mengatakan boleh solat jamak dalam keadaan yang terlalu sukar untuk solat. Maknanya bukan tak ada tempat sesuai untuk solat. Tempat sesuai untuk solat ni terlampau banyak. Tempat sesuai ni kat Malaysia, bukan kat Malaysia, kat dunia atau muka bumi ni boleh semayang melainkan dekat tempat yang najis je. Jadi kalau semayang, namanya tempat yang sesuai sentiasa ada. Tapi mungkin kadang-kadang sebabnya bukan juga untuk wuduk, sebab wuduk pun air ada. Tapi biasanya kadang-kadang kerana kesibukan yang terlampau sangat. Jadi ini yang kita kata ada pandangan yang mengatakan bila terlampau macam dalam periksa kan, kita boleh jamak, ataupun doktor yang tengah rawat orang dia boleh jamak sebab kesibukan dia tu yang mana dia tak boleh ngelak daripada meninggalkan kesibukan dia tu. Jadi yang itu yang kita kata ada pandangan yang mengatakan boleh jamak, walaupun dalam mazhab Syafi'i dia tak jadi jamak, dia jadi qada. So itu yang betul. Bukan je senang-senang je, susahlah sembahyang kat sini, jamak je lah. Yang tu bukan. Boleh tak saya solat Zuhur di Malaysia kerana saya ada kelas online pada waktu solat Jumaat dijalankan? Okey. Kat Malaysia sekarang maknanya bukan dekat Jepun. Dan masjid banyak. Masjid ada kat kawasan sekeliling kita je. Cumanya sebab ada kelas online. Okey, kelas online ni dia ada macam-macam bentuk. Ada kelas online kita boleh rakam. Kita boleh tengok balik lepas tu. So kita rakam. Maknanya kita ada cara untuk kita pergi sembahyang Jumaat juga. Kita rakam, kita dengar balik lepas daripada tu. And ada yang dia kena tunjuk muka. Saya pun tak tahu lah macam mana kelas-kelas online kat Jepun macam mana. Tapi kalau macam kelas kita sekarang ni saya tengok banyak yang tutup kamera. Kan? Jadi saya assume kelas online korang pun boleh tutup kamera jugalah kot. Jadi kalau kamera boleh tutup tapi kena ada attendance kan. Attendance kena ada. Maka on je lah komputer kat rumah. Pergi dah sembahyang Jumaat. Kan? Tapi rekod lah. Rekod supaya dapat input. Kan? Kalau rasa payah sangat nak rekod pakai laptop tu tak kerti nak rekod ke, rekod pakai handphone. Kan? Yang pentingnya ada cara. So janganlah skip sembahyang Jumaat. Kita masjid dekat, kan? Kita tak ada alasan untuk tak pergi sembahyang Jumaat. Okey. Kalau contoh kita buat kerja part time di luar negara, angkat-angkat barang ke, kira-kira barang, lepas tu kadang-kadang kena kira barang yang ada kandungan arak. Boleh ke? Barang tu dilabel mereka sebagai barang non-alkoholik. Adakah dibolehkan? Macam mana arak non-alkoholik? Arak tapi non-alkoholik. Okey dah, tak apalah. Kita pergi kepada dia punya hukum yang jelas dulu. Kalau berkaitan dengan kita panggil arak ni, apa sahaja kerja yang berkaitan dengan arak memang hukumnya adalah haram.
Itu dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang 10 golongan yang ada kaitan dengan arak, yang semuanya hukumnya adalah haram. Jadi dia bukan hanya peminumnya sahaja yang haram. Jadi arak ni dia memang banyak dia punya hukum hakam dia berkaitan tu yang jadi haram. Cuma kalau kerja kita, contoh macam kerja orang yang kerja kat 7-Eleven, kerja dekat 99 Speedmart, itu semua ada arak juga kan? Ada arak. So perbuatan dia menjual tu adalah haram. Perbuatan dia menjual tu haram. Tapi gaji dia halal. Sebab apa gaji dia halal? Sebab gaji dia bukan untuk menjual arak. Perhatikan, gaji dia untuk jual barang-barang yang ada dekat kedai tu. So macam-macam barang kan, daripada pagi sampai ke malam orang beli macam-macam barang. Tapi salah satu daripada barang tu adalah arak. Jadi gaji dia adalah untuk jaga kedai, gaji dia adalah untuk jadi cashier kan. Jadi gaji yang itu menyebabkan gaji dia halal. Macam orang yang jadi pramugara atas flight, gaji dia halal walaupun dalam kerja dia kena serve arak. So perbuatan dia serve arak tu haram. Tapi gaji dia halal sebab gaji dia bukan kerja sebagai orang yang serve arak semata-mata, macam orang yang jadi bartender. Okey, kalau jadi bartender gaji dia pun haram sebab memang kerja dia tu memang semata-mata untuk tuang arak. Okey, itu jadi haram. So kita kena pastikan benda tu. Jadi kerja orang yang macam ni kira barang apa semua kan. So kira barang dia macam-macam barang dia kira. So gaji dia halal. Tapi perbuatan dia membantu orang untuk berniaga arak tu, yang itu jadi haram. Okey. Okey. Saya ada dengar hukum pergi majlis yang ada hidang arak adalah haram untuk kita pergi. Tapi dalam budaya Jepun memang mereka selalu pergi minum arak ketika nak berjuang pasal kerja dan sebagainya. So bila kita tak pergi, kita akan ketinggalan pasal kerja. Jadi bolehkah kita join mereka pergi minum tapi kita tak minum arak pun? Jadi balik pada maknanya perbincangan pasal arak tadi juga, memang salah satu dalam hadis tu sebut duduk bersama dengan orang yang minum arak kan. Memang itu salah satu yang dilarang. Cuma duduk bersama dengan orang minum arak ni dia tengok juga. Macam contohnya kalau orang atas flight, sekali tiba-tiba orang sebelah minum arak, jangan pula dia terjun flight tu pula kan. Dia bukan sengaja duduk. So macam juga dengan meeting dan sebagainya. Kalau meeting tu tempat yang neutral, sekali diorang pula yang order arak, kan? Kita order benda lain, itu masih lagi boleh diambil kira. Jangan pula kita pergi meeting itu memang dekat tempat arak, memang kita panggil bar lah kan. Memang tempat jual arak semata-mata. Adalah dia jual benda lain tapi memang itu ada tempat memang untuk minum arak semata-mata. So kita pula kalau kita risau kata kita ada ketinggalan berkaitan dengan perbincangan tentang kerja dan sebagainya. Sebab orang Jepun saya tahu memang kalau balik kerja belah petang, belah malam tu memang dia orang suka untuk duduk-duduk minum arak kan. Jadi kita pula yang kena ada tunjukkan ketegasan. Bukan ketegasan maknanya kena marah, tapi kena pandai kompromi dengan diorang, bincang dengan diorang untuk ajak diorang pergi ke tempat lain. Kan? Tempat yang neutral. Ya, kita yang ajak diorang untuk pergi ke tempat neutral. Kita kena ada, dia macam ni tau, orang bukan Islam ni, dia biasanya dia akan respect bila kita menunjukkan yang kita ada prinsip. Tapi kalau kita tunjukkan kita tak ada prinsip, memang orang macam rasa macam kau ni boleh aja. Dia sama je macam kita respect orang Hindu tak makan daging. Dan bila kita masak daging, kita tak akan bagi hadiah daging tu kepada jiran kita yang Hindu. Sebab out of respect lah. Tapi kalau dia sendiri makan, dia sendiri pun relax je kan, duduk makan dengan kita, makan daging apa semua. Kita pun tak kisah nak bagi daging lepas tu kat dia. Sebab kita tahu dah dia tak kisah. Dia sama je sebenarnya. Orang lain pun pandang orang Islam macam tu juga. Jangan kita jadi terlampau apologetik tau. Jangan kita rasa macam tak apalah nanti kang macam-macam sangat kita jadi. Kita kena ada prinsip lah. Kita kena tunjukkan, kita kena terangkan pada diorang kenapa. Kita kena terangkan pada diorang, aku bukan apa, aku ni tak boleh nak duduk dekat tempat-tempat macam tu kan. Tempat-tempat why not kita pilih tempat yang neutral. Tak apalah kau nak minum arak suka tingkau lah, aku tak terlibat kan. Tapi kita pergi tempat yang neutral, bukan tempat yang pandai-pandailah pilih. Tapi kita kalau tunjukkan ketegasan, insya-Allah orang akan respect kan. Orang akan respect, kecuali adalah segelintir yang memang yalah, kita pun faham kan, ada manusia kan macam jenis kan. Tapi secara generalnya orang akan respect. Dan saya tahu benda ni, pengalaman sendiri dan pengalaman kawan-kawan berada kat luar negara, diorang akan respect kita bila kita tunjuk. Contoh bila kita nak semayang apa semua kan,
Kalau kita tunjukkan memang kita cakap tu terang kita sembahyang, dia orang akan respect. Bahkan dia orang pula yang kadang-kadang ingatkan. Biasa je orang bukan Islam yang ingat kau Islam. Kau tak sembahyang ke? Macam tu pula. Bukan kata kat luar negara, kat Malaysia pun macam tu juga sebenarnya. Kat Malaysia pun macam tu. Kadang-kadang ada kawan-kawan bukan Islam pula yang ingat kau Islam. Weh, kau betul sembahyang dah. Dia pula ingatkan orang Melayu tentang sembahyang. Dan dia respect kita. Jangan risau. Tapi kita lah kena tunjuk kita punya prinsip. Kalau kita pun jenis tak jaga sembahyang, jenis memanglah dia tak ingatkan kita sembahyang kan. Nah. Ada seorang producer Cina yang terkenal. Staff dia banyaknya Islam. Kan? David Teo. Dia siap cakap lagi dengan kru-kru dia yang tak sembahyang. Dia kata, korang semua tak sembahyang. Kata. Macam mana mau untung? Kata. Jaga sembahyang. Dia sendiri bukan Islam pun. Jadi orang bukan Islam pun kadang dia boleh respect. Kita kena tunjukkan prinsip. Okey. Kalau kamera tak boleh tutup. Oh ni tadi balik sembahyang Jumaat tadi kamera pula tak boleh tutup. Okey, dia balik pada yang tadi balik. Boleh tak pilih kelas lain? Avoid waktu sembahyang Jumaat. Nah, kita kalau kita boleh pilih sebab dia certain kelas kita boleh pilih. Waktu dia, lecturer dia, kelas dia yang mana So kita sendiri yang pilih. So kalau kita pilih, kita kena bijaklah pilih. Janganlah pilih waktu sembahyang Jumaat. Kan? Yang keduanya, kalau kita terpaksa juga waktu tu memang tak boleh pilih, kelas tu memang compulsory dan memang waktu tu je yang ada. Dan tak boleh pilih pun semester lain ke apa pun tak boleh. Memang kena ambil juga waktu tu. Dan dia ada satu lagi cara. Bawa je handphone tu pergi sembahyang Jumaat. Kan? Bawa je handphone tu pergi sembahyang tapi mute kan dah. Jadi dia nampak muka kita kan. Dia nak sangat tengok muka kita kan. Tengok je lah muka kita kat situ. Tapi boleh bawa tak ada masalah. Tapi kalau orang kiri kanan pandang tu sekali kau nak jawab macam mana tapi rekod lah supaya kelas tu kita faham, supaya kita dengar kan. Jangan kita buat kelas pula. Kita pergi sembahyang, buka kamera biar dia nampak kita, tak ada masalah kan. Maknanya kita attend walaupun kita tak dengar apa dia cakap. Okey, habis tu ada yang Ustaz, kalau saya pakai earphone boleh tak? Ada yang tanya ni, dia kata Ustaz, kalau saya attend online kelas, saya pergi masjid sembahyang Jumaat tapi saya pakai earphone, dengar kelas tu sedang berlangsung kan. Maknanya tak dengar khutbah lah kan. Tak dengar khutbah. Jawapannya asalnya hukum ni haram. Maknanya kita tak boleh buat benda lain ketika khutbah, ataupun paling tidak hukum ni makruh. Memang ada juga ulama kata makruh. Maknanya kita tak boleh buat benda lain. Tapi sebab bila kita dah pergi sembahyang Jumaat, maknanya kita dah buat yang wajib. Dengar khutbah dia tak jadi wajib. Mendengar tu sendiri dia tak jadi wajib waktu tu sebab dah ada 40 orang dengar kan. Yalah kat Malaysia kan, kita beribu kan orang kat sembahyang Jumaat kan, kat masjid kan. So dengar tu sendiri dia tak jadi macam satu benda yang kalau kita tak buat nanti kau tak sah sembahyang. Bukan. Sebab banyak yang tidur kan waktu sembahyang Jumaat. Jadi tidur tak menyebabkan batal sembahyang Jumaat. Tidur tengah sembahyang Jumaat batal lah. Kan? Ini tidur tu khutbah kan. Duduk tidur. Lepas tu bangun-bangun dah qamat. Boleh kan. Jadi sama juga yang kalau dia dengar. Jadi sembahyang Jumaat dia sah. Sembahyang Jumaat dia sah. Tetapi dia melakukan suatu perbuatan yang tidak beradab lah. Melakukan satu perbuatan yang tidak beradab. Dalam hadis Nabi SAW tegur sahabat yang main batu kerikil tengah khutbah. Batu kerikil ialah zaman Nabi masjid mana ada kapet kan. Atas tanah kan. Atas tanah. Jadi ada batu-batu kerikil tu. Dia main batu kerikil. Dia dengar khutbah bukan dia tak dengar tapi dia main. Main batu kerikil pun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak lagi orang main handphone. Jadi walaupun dia tidak membatalkan solat, tetapi dia jadi satu perkara yang tidak beradab. Jadi maknanya oleh kerana benda itu tidak beradab, kita kena avoid lah. Walaupun sembahyang sah. Walaupun dengar, dia bukan kata dengar waktu sembahyang Jumaat, tengah sembahyang pun dengar earphone, ni tak batal sembahyang. Tapi pandai-pandailah baca Fatihah macam mana semua kan. jadi hatta kalau tengah sembahyang pun pakai earphone, sembahyang tak batal. Tak ada pula kita baca dalam mana-mana kitab kan antara perkara yang membatalkan sembahyang pakai earphone. Tak ada. Dia tak membatalkan sembahyang. Jadi cumanya kita dah sendiri kan menyusahkan diri ataupun menyebabkan tidak beradab.
Ustaz, kalau kita jumpa orang Jepun tu kat tempat yang ada neutral dah, tapi dia orang hidang arak, dan kadang-kadang kita kena pass arak dari waiter sebab kedudukan kita dekat dengan waiter tu. Macam mana ya? Kalau dari segi hukum dia sebenarnya, kita pass tu sendiri pun haram tu asalnya. Asas hukum pass tu sendiri pun haram sebab kita dah jadi kita serve dia juga, dan serve hukum dia haram. Begitu juga kita apa dipanggil satu lagi, kita tolong menolong atas perbuatan yang mungkar pun dah jadi haram kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. So jangan tolong menolong atas perkara yang dosa dan permusuhan. Jadi asas hukum dia haram. Melainkan dalam keadaan memang terpaksa sungguh-sungguh. So macam mana cara dia? Jangan biar sampai kita terpaksa. Kita cuba. Bila kita sampai tempat makan macam tu, kita cari position tempat duduk yang mana kita tak payah nak hidangkan. Kita tak payah hidangkan. Contohnya kita duduk belah dalam. Kan? Kita dulu rebut tempat dalam kan. Kita rebut. Jadi kita mengelakkan daripada perkara-perkara macam tu. Yang keduanya, dia ada satu lagi cara buat sibuk. Kan? Dia kadang-kadang dia buat sibuk, buat handphone bunyi tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Jadi kita tunjuk dekat kawan kita kan. Kalau takkan kawan sebelah tak sampai langsung tangan dia. Bagilah kawan tu. Maknanya kena pandai lah. Kena pandai. Saya pernah satu kali dalam flight, makcik tua kat sebelah, Mak Saleh lah. Dia nak minum arak, dia order arak kan kat dalam flight. Lepas tu bila waitress tu bagi kat dia, stewardess tu bagi kat dia, stewardess tu tak buka kan. Biasa tu dia buka kan. Tapi entah kenapa stewardess tu lupa ke apa tak tahu, stewardess tu tak buka kan. Bagi pada dia. Jadi bila bagi pada dia, dia cuba nak buka. Dia orang tua kan, makcik. Jadi dia tak boleh nak buka. Dia bagi pada saya. Dia bagi pada saya, dia minta tolong buka kan. Dia kata, aduh ini arak, pegang tak ada masalah, pakai botol kan. Kan botol bukan haram. Kita peganglah botol tu. Macam mana aku nak tolong dia? Kan kalau aku tolong, kejap lagi aku dah bersubahat dengan dia. Kan? Tolong bukakan botol arak untuk dia. Jadi saya buat-buat je. Tak boleh. Aku tak kerti buka kan. Aku tak biasa. Jadi konon-konon je berlakon je. Supaya tak adalah nak cakap dengan dia, aku tak nak. Nanti kan dia pandang lain macam pula kita kan. Jadi kita buat-buat je. Buat lepas tu bagi balik ke dia kan. Betul. Dia panggil terus. dia panggil stewardess. Stewardess datang, tolong buka kan. Dia buka. Selesai dah, bukan kerja aku dah. Jadi itu contoh saya kata macam kita kena pandai lah, kita kena fikir macam mana kita nak mengelak daripada melakukan yang haram. Kan? Itu contoh yang adanya kita ni kan, hanya bukanlah sampai kita kena tunjukkan yang Islam ni keras, garang kan. Sampai macam bila kita sebut tentang prinsip, bukan bermakna prinsip tu macam kita kena sombong. Kan? Bukan macam tu. Prinsip tapi dengan hikmah. Kena pandai macam mana nak menerangkan. So kalau pada kawan-kawan yang orang bekerja kat Jepun contohnya. So macam mana dengan berhikmah kita boleh terangkan pada diorang. Lagi-lagi kalau berarak kan, kadang-kadang diorang bangkitkan balik tau. Kadang-kadang dia kata, ya aku ada je kawan aku orang Islam. Tapi relax je. Minum arak dengan kita orang. Kadang-kadang dia jawab macam tu balik. Jadi kita kena pandai lah macam mana nak jawab. Jangan pula kata, oh kawan aku tu memang ahli neraka. Jangan jawab macam tu, sudahlah. Kena pandai lah jawab. Kita cakap je lah, kau tahu kan, kau ada berapa orang adik-beradik. Mak bapak cakap, ada tak adik-beradik tu kadang-kadang langgar juga cakap mak bapak. Lawan cakap mak bapak. Kan ada je. Tapi bukan maknanya benda tu okey, betul tak? Dah lah kita terangkan macam tu, sudahlah. Tak adalah kita kata kawan dia jahat ke apa ke, tak adalah. Cakap tapi memanglah, benda tu berlaku je. Jadi contoh yang maknanya kita ni kena pandai berhikmah dalam menerangkan. Sama juga macam orang yang tutup aurat sisters kita yang pakai tudung dekat luar negara. Kadang-kadang orang tanya kita kenapa pakai tudung dan sebagainya. Jadi kena pandai explain. Macam mana kita nak explain dengan baik kalau ditanya. Even kalau dia tak tanya pun ada cara. Kadang-kadang kita berdakwah kan. Ada satu orang sister kita ni, saya dalam satu program dekat Dublin, saya minta share. Siapa-siapa ada nak share pengalaman. So ada seorang sister tu dia share pengalaman dia kata dia naik flight dari England ke Ireland, flight yang pendek je.
So dalam flight tu dia ditanya oleh seorang makcik kat sebelah. Makcik tu tanya, kenapa kau pakai tudung? Kan? Jadi dia jawab je lah, dia kata because I'm a Muslim. Itu je dia jawab, because I'm a Muslim. Tapi dalam hati dia tak puas hati. Dia kata kalau aku jawab macam ni, nanti kan makcik ni mesti rasa orang Islam ni tertekan, Islam ni menindas, sebab aku Islam so aku kena pakai. Nah, macam tu je. Jadi dia fikir, patutnya aku jawab macam mana? Fikir. Flight pun dah sampai, dah landed dah, dia pun keluar, dia naik taksi nak balik rumah dia. So bila naik taksi, dalam taksi driver duduk depan, duduk belakang. Driver tu sembang-sembang dengan dia, driver tu cakap, aku kesian agak kau. Kenapa? Aku ni ada anak perempuan sebaya dengan kau. Pakcik driver tu cakap, aku ada anak perempuan sebaya dengan kau. Tapi aku tengok kesian kat kau sebab anak aku ni boleh je pakai cantik-cantik, kata. Anak aku ni boleh cantik je. Jadi dia pun jawab, dia rasa macam macam Allah Ta'ala bagi aku second chance. Baru je aku terfikir tadi kata flight tadi nak jawab macam mana. Kali tiba-tiba orang ni pula kan trigger aku. Jadi dia pun jawab, dia kata pakcik, saya bukan tak boleh pakai cantik-cantik. Saya nak pakai cantik macam mana pun boleh. Tapi depan suami saya seorang lah. Dia kata, bukan depan orang lain. Dia jawab macam tu. Simple je. Tapi pakcik tu pun diam sekejap. Lepas tu pakcik tu cakap, kalau aku tahulah macam tu, dulu lagi aku dah kahwin dengan orang Islam lah. Dulu aku dah kahwin dengan orang Islam lah. Sebab dia terus terfikir kan, dia kata macam, dia fikir ke isteri dia kan, dia fikir ke semua orang boleh nampak semua ini. Jadi macam dia terus nampak Islam cantik. Tak adalah mengucap 2 kalimah syahadah waktu tu juga kan. Tak adalah macam tu, tapi maknanya dia terus nampak indahnya Islam tu. Ini contoh kita kata orang yang pandai fikirkan apa jawapan-jawapan yang kita boleh jawab kalau orang bukan Islam tanya, kenapa kau tak makan babi, kenapa kau tak minum arak, kenapa kau tak berjudi kan, kenapa kau tak itu, kenapa kau tak ini kan, kenapa kau tutup aurat, kenapa kau kena semayang 5 waktu, kenapa kau semayang tu mesti pada tempat-tempat tertentu je ataupun apa-apalah kan. Macam benda-benda macam tu memerlukan kepada kebijaksanaan. Jadi bila kita pergi luar negara, ini antara perkara yang mesti selalu kita fikirkan. Fikirkan apa cara terbaik, apa jawapan paling berhikmah yang aku nak jawab. Aku tak perlu nak jadi apologetik, tapi aku nak menerangkan tentang Islam. Aku nak menjadi duta kepada Islam. Saya selalu cadangkan kepada kawan-kawan, adik-adik yang nak pergi belajar dekat luar negara. Saya kata jadilah duta Islam. Kat mana pun kita berada, kita boleh jadi pendakwah. Kan, supaya orang kat tempat tu sendiri boleh Islam dengan sebab kita. Saya kata dulu tanah Melayu ni jadi Islam dengan pedagang-pedagang dari negeri Arab kan, yang datang berdakwah, bawa bisnes sekali dan mengislamkan tanah Melayu. Adakah mustahil Jepun jadi Islam dengan sebab pelajar-pelajar Malaysia yang pergi ke sana kan, membawa akhlak Islam, tunjukkan akhlak Islam yang baik sampai orang Jepun sendiri pun banyak yang terpikat, banyak yang tertarik dengan Islam. Bukan terpikat nak kahwin dengan kita kan, ini tetapi terpikat dengan Islam, tertarik dengan Islam. Jadi itu antara perkara yang perlu kita selalu fikirkan. Jadi mudah-mudahan kita semua boleh jadi orang yang menjadi pendakwah kepada Islam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana juga kita berada, dan insya-Allah bila balik ke Malaysia pun kita akan teruskan kerja dakwah kita sampailah Malaysia kita ni pun jadi sebuah negara yang betul-betul mengamalkan Islam. Okey, cukup setakat insya-Allah untuk pagi ni. Anak saya pun dah bagi. Dia ni sangat manja dengan abah. Anak abah. Okey. Jadi cukup setakat tu kot untuk pagi ni ataupun tengah hari lah. Dah tengah hari pun. Dah pukul 12 lebih dah. Jadi balik semula kepada moderator kita. Allahuakbar. Okey, terima kasih. Saya ingin ucapkanlah ribuan terima kasih kepada penyampai jemputan kita Ustaz Syed Qadir Al-Jufri atas perkongsian dan juga buah fikiranlah yang telah diberikan kepada kita lah sepanjang 2 jam bersama dengan slot ketiga ini tu Fiqh of Travelers. Soalan-soalan yang dijawab juga kan, harapnya dapatlah memberi orang kata apa, pencerahan yang secukupnya lah kan, dalam kita nak menghadapi situasi-situasi yang pelbagai bila di luar negara nantilah,